Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah dalam masa ini kitabul hudud, kita ambil itu berkenaan qisas, itu masuk berkenaan hudud. Dan hudud tu kita bincangkan berkenaan dengan hukum kata orang yang berzina, yang dah kahwin atau tak kahwin lagi. Kemudian kita bincang berkenaan dengan masalah qazaf, kemudian masalah minum arak, betul? Kemudian mencuri. Kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan orang yang merompak atau panggil hirabah dengan Islam. Dia beza berkenaan dengan panggil apa? Pemberontak dengan perompak lain. Pemberontak mungkin tak merompak. Perompak tu perompak. Dia maksud dia orang yang merompak mengambil harta dengan kekerasan. Maka balik pada Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan mereka ni, dan kita tahu hukum dia. Mengkutang utariq. Lalu kita panggil orang yang menyekat jalan. Zaman para nabi dahulu pun kumpulan ni wujud. Bahkan dia menyebabkan sebahagian kabilah para sahabat Nabi SAW tidak boleh datang kecuali bulan haram saja. Bulan-bulan haram boleh datang jumpa Nabi. Lepas bulan haram tak boleh datang dah, sebab kena takut kena rompak. Dan kadang bunuh dan sebagainya. Jadi kita dalam tajuk ni, mereka ada empat kumpulan, empat hukum berdasar pada kalau mereka membunuh, dan juga mereka ambil bunuh tapi tak ambil harta. Mereka bunuh. Mereka bunuh tapi tak ambil harta. Mereka dibunuh saja, tapi tidak buat benda, dibunuh balik. Maksudnya nyawa-nyawa lah. Kalau mereka membunuh dan mereka membunuh dan juga mengambil harta, maka mereka dibunuh dan juga disalib. Akan dipalang mereka punya mayat tu dah kena dipalang bagi menunjukkan pada orang lain sebagai iktibar. Dan mereka mengambil harta tapi tak membunuh, maka mereka akan dipotong tangan mereka, kaki mereka secara bersilang. Bukan setakat tangan dan kaki akan dibunuh, dipotong. Dan kemudian kalau mereka tak buat, bunuh tidak, rampas harta tidak, ditakutkan orang aja, tunjuk gangster kawasan tu, maka mereka ni akan tidak dibunuh, tapi mereka akan dikurung ataupun ditakzir. Dan kita kata itu kalau mereka ni bertaubat sebelum daripada dilaksanakan atas mereka ni hukum, maka mereka tak akan dilaksanakan hudud tadi, tapi mereka akan diambil di atas hak-hak apa yang mereka buat. Katakanlah dia ambil harta orang, kena pulang balik. Kalau dia kata dia bunuh, maka dibunuh. Itu berdasar pada surah Al-Maidah ayat ke-33. Allah Ta'ala nyatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Dan sungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan menirakkan di muka bumi ini kerosakan, ayyuqattalu, mereka perlu dah dibunuh. Itu kalau mereka membunuh lah. Au yusallabu, kalau mereka membunuh juga mengambil harta, digantung mayat mereka tu. Tapi kita kata gantung mayat tadi paling lama 3 hari saja. Para ulama kata kalau tak berubah, kalau dia berubah baru dah busuk dah, terus ditanam, akan ini dan kapan. Kalau dia muslim, dia akan digantung dalam keadaan masih lagi berkapan lah, bertutup mayat dia, tak dibogilkan pun, mayat tadi pakaian masih ada. Okey, dan digantung sampai 3 hari saja. Ikut dalam mazhab Syafi'i 3 hari saja akan digantung. Bukan digantung sampai bergagak makan mata dan sebagainya, tak ada. Okey, kalau dia akan dipamerkan sementara saja. Okey, au yuqatta au tuqatta aydihum wa tuqatti aydihum wa arjilahum min khilaf, ataupun dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang. Ni kalau mereka ni mencuri saja tapi tidak membunuh. Okey, au yunfauna minal ardi, ataupun mereka ni diusir dari bumi. Ini kalau mereka tidak mengambil harta, tidak membunuh, takutkan orang saja. Zalika lahum khizyun fid dunya, itu untuk mereka sebagai kehinaan di dunia, walahum fil akhirati azabun azim, dan untuk mereka pada akhir nanti ada azab yang besar. Dan kecuali lah kita kata dalam masalah mereka bertaubat tu, sambungan ayat tersebut, Allah katakan illal ladina tabu, ayat 34, kecuali orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu mampu dapat untuk tangkap mereka, fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksud dia, mereka tak akan dilaksanakan hudud, tapi mereka akan ditengok. Kalau ada harta diambil, maka disuruh bayar. Kalau ada nyawa dibunuh, maka dituntut macam kisah biasalah. Ikut kisah atau hukum macam mana tidak ni. Kalau dia kata, tapi dalam keadaan yang tadi, kalau dia takutkan saja, dia dah kena usir keluar. Baik. Hari ini kita masuk pada sambungan tajuk berkenaan. Fasal. Wa man qusida bi adza
barang siapa yang dituju kepadanya dengan perbuatan menyakitkan. Fi nafsihi, pada diri dia, orang nak serang dia, pukul badan dia. Au malihi, atau orang nak ambil harta dia. Au harimihi, ataupun isteri dia, mana orang bawah jagaan dia, harim kan. The word harim, I think bahasa Inggeris pun pakai harim kan. Maksud dia harim ni memang bahasa Arab lah. Maksud dia hurmah, maksud dia isteri, orang yang bawah tanggungan kita dan sebagainya. Kakak kita, adik perempuan kita, mak saudara kita, mak kita sendiri, anak perempuan kita, semua sekali orang tersebut adalah bawah tanggungan kita. Maksud dia jagaan kita lah. Jadi ataupun harimihi, faqatala, maka dia berlawan dengan orang tu tuju pada dia dengan untuk menyakiti diri dia atau harta dia atau orang bawah tanggungan dia, lalu dia qatala, dia perang, dia lawan orang tu. Ala zalika, di atas perkara tersebut. Wa qatala, dan dia bunuh. Dia lawan dan dia bunuh. Fala dhamana alaih, maka tiada sebarang tanggungan ke atas diri dia. Ini maksud dia, kalau kita dalam istilah sekarang ni pun macam apa self defense, mempertahankan diri, memang tak ada kenakan sebarang hukuman. Orang yang diserang, dia mempertahankan diri dia, tidak boleh dihukum kerana dia nak menyelamatkan. Ini saya tunjukkan itu kan apa? Saya tunjuk video tu, tapi yang dulu kat New York jadi kes orang motor banyak kan, disekat jalan orang, kemudian terlanggar, dia turun, dia ni, lepas tu kawan dia ketakutan, doktor, dia ketakutan, dia langgar semua orang. Dia lari, dia langgar. Kalau orang tu kejar dia sampai tengah jalan dan sebagainya, pecahkan ni, pukul dia kat luar. Masalah dia ada yang dilanggar oleh dia tadi, yang koma kena langgar. Jadi keluarga tu dia macam kenapa koma sebagainya, tapi dia tak lihat apa jadi mula-mula. Mana perbuatan budak-budak motor tadi tu sekat jalan, kemudian turun, hempaskan helmet dekat cermin kereta dia, takutkan. Jadi dia ada anak dan isteri dalam kereta, maka perbuatan dia langgar tadi tu dengan valid lah. Kadang-kadang orang tu macam bagi salam, assalamualaikum, betul langgar, salah lah. Ni kalau kata orang tu memang hempas dan sebagainya, mana valid. Dia takut dengan ramai tu, dia tekan minyak, dia langgar berapa orang tak tahu ketika tu, dan menyebabkan kereta. Tapi ketika ni tajuk dia, orang tuju pada dia dengan menyakitkan, perbuatan untuk menyakitkan. Ada video tu, mana buka. Ai la dhamana alaih, tiada tanggungan ke atas dia, ma atlafahu, apa yang dia buat, dia rosakkan. Mana dengan perbuatan yang pertahankan dia terrosak ke, orang tu terpatah pen ke, kalau orang tu serang dia, patahkan pen mahal. Orang yang serang dia kata, saya tuntut pen, dia telah rosakkan pen saya, harga 400. Tak boleh kan. Dia tolak orang tu jatuh ke baju koyak mahal. Orang tu serang dia, orang tu pakai baju mahal. Lepas tu kemudian dia tolak orang tu baju koyak. Adakah dia kena jamin kemungkinan? Maksudnya sebenarnya tidak. La dhamana alaih ma atlafahu, apa yang dirosakkan. Wala isma alaih fi tasarrufi, dan tak ada dosa ke atas dia pada perbuatan dia, pelakuan dia. Falau kana qasidan lahu insan, jika sekiranya menuju kepada dia ni seorang manusia, au qatalahu, ataupun dia bunuh orang berkenaan, fala qisas alaih, maka tiada kisah ke atas dia. Wala diyata, tak ada diat. Wala kafarah, tak ada kafarah. Hatta kafarah berkenaan dengan apa? Kafarah yang kita kata, kalau orang tak tunduk sekalipun puasa 2 bulan berturut-turut, bebaskan hamba dan sebagainya, itu pun tak berjalan ke atas dia. Tidak ada dikenakan kepada dia untuk melakukan benda tersebut. Kerana apa? Kerana benda dalam tajuk berkenaan dengan pertahankan diri. Walau kana hayawanan wa qatalahu. Kalau yang serang tu haiwan dan dia bunuh. Contoh macam orang tu ada anjing tu serang, dia bunuh. Orang tu tak dituntut. Ini baka baik punya kan, baka anjing baka baik kan, anjing baka elok. Orang ni lawak kan, bagi anjing tu kan. Sepatutnya saya berperasan, dia kata di hujung tu untuk cara menyelamatkan anjing. Dia pegang anjing tu, anjing bukan anjing kurap. Kenapa pegang anjing kurap, tengok apa jadi. Kan tangkap anjing kurap kan, letak krim. Cara nak sapu krim pada anjing tu. Tu betul tolong anjing. Ini pegang anjing yang dah grooming groomers kan. Dah shampoo dan sebagainya. Memanglah. Cuba pegang anjing yang kotor tu, yang betul-betul tak ada makanan tepi jalan tu. Tangkap tengok. Tergigit tangan kau ke tahu. Wala yadmanu qimatahu, dan dia takkan kena atas lembu. Orang ada lembu datang sekian dan serang orang. Kita ada parang ketikam lembu tu, mati. Tuan lembu tadi tak boleh datang, kita tuntut. Tak boleh. Kira anggap macam tu je. Pasal kalau kita sembelih lembu tu, kita melampau makan tu, itu melampau nama dia. Kita tolong sembelihkan tak apa. Maksud dia lembu. Tapi namun begitu kita kata tak terlapah, satu kerja pula. Serang, bunuh tak apa. Tolong sembelihkan kalau kita sempat, okey, tak ada hal. Tapi kita bunuh, tak ada jaminan kat atas kita. Tak ada jaminan. Maksud dia tak ada jaminan, tak ada kita kena ganti rugi nilai lembu tu. Macam lembu yang besar kan, lembu yang harga bukan lembu biasa kecil ni 3-4 ribu. Lembu yang besar, yang baka Brahman kan, yang tu besar gila. Lembu tu 5-6 ribu tu, seekor lembu tu.
tengok isi pasal. Kan? Lembu tu. Yang tu kita lembu tu. Sepatutnya kalau nak korban lembu macam tu elok. Sebenarnya kan. Dia dalam korban tu kan. Benda makin mahal makin elok. Bukan dia makin murah tak, kita nak ambil the cheapest one bagi pada apa? Ya Allah, ini cheapest one aku bagi pada engkau. Ini mana? Lembu Kobe. Dia macam ni, bukan semua. Saya tahu macam masalah lembu yang panggil apa? Lembu Wagyu 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 okey. Yang Kobe yang okey. Tak boleh. Dia panggil kalau nak juga kena 3 hari. Binatang yang panggil jalalah, kita nak sampai tajuk dia. Binatang jalalah, binatang yang makan najis, makan kotoran, kita kena clearkan dia 3 hari. Kalau kita datang Malaysia, dia tak boleh marah lah, Ustaz. Tak, bukan, kena 3 hari. Mana kita simpan 3 hari. Kerana dia kata benda estimate dia 3 hari. Maksud dia bukan sembelih-sembelih. Bukan maksud dia kita sembelih-sembelih letak 3 hari. Bukan, maksud dia 3 hari. 3 hari tadi binatang yang makan najis dalam Islam dipanggil jalalah. Ayam pun termasuk lah. Ayam termasuk. Termasuk ikan patin ke, ikan apa ke, dan orang kata bela kan. Boleh, tak ada hal. Dia kata makan apa sekalipun kita buat tak tahu je. Tetapi tajuk dia kalau nak makan tolong jaga 3 hari. Mana kalau orang tu katakan dia ambil, dia jadi peraih kepada ikan-ikan yang diambil daripada tokek Cina dan sebagainya, tak tahu makan apa. So the best way is actually 3 hari dahulu sebelum dijual. Mana kuarantin dulu ikan berkenaan, tengok 3 hari, lepas tu baru boleh. Korban kita nak yang terbaik lah, kena. Yang terbaik lah, the best. Finger semua ni tu. Ambil lah, panggil apa, kalau duit kita banyak, ambil yang the best lah. Ya, itu kadang-kadang orang kita ambil paling kurus dan sebagainya. Tengok tulang yang ambil. Masalah, rugi. Okey, baik. La yadmanu qimatahu, dia tak perlu jamin. Maksudnya kalau manusia serang, dia bunuh. Atau binatang manusia, binatang milik orang, dia bunuh. Atau harimau tu raja punya, sultan punya sekalipun, dia tidak perlu tanggung sebarang apa bayaran dan sebagainya di atas mati ataupun hilang ataupun rosak benda tersebut. Okey. Wa kadzalika, demikian juga lau atlafa lahu adwan. Kalau sekiranya hilang, rosak daripada satu anggota ke, au ahdatsa fihi aiban, ataupun jadi aib, jadi rosak, macam dia pukul orang tu pecah hidung, rosak aib, pun sama juga, takkan dia perlu kepada ni. Binatang pun macam tu juga. Kan dia terpotong telinga ke, tak ada timbul tajuk, dia kena bayar benda berkenaan. Pasal ini kita kata dalam konteks Islam, benda lepas-lepas lah, benda tak depan mata kita, kita tidak perlu sibuk kan. Dan lepas keluar kasut dah hilang, qadarullah masya'u fa'ala. Tapi kalau orang datang jumpa kita nak ambil barang kita, dalam Islam anda disuruh supaya jangan bagi. Ini orang macam biar benar kan. Apa hal? Jadi masalah ni, ini yang kita akan baca nanti dalam hadis Nabi SAW. Nabi ajar kita, kita kena tolak, sekat orang yang membuat benda ni. Dan bahkan kalau semua orang buat macam tu, semua perompak akan berhenti sebenarnya. Ustaz, kalau macam tanah kita, orang setinggal dulu, kita halau dia keluar boleh? Memang Kita boleh halau dia? boleh, tak ada masalah. Jadi orang marah ni. Marah satu benda lain. Kita tajuk lain pasal hak kita. Contoh macam orang kita ada kereta, orang duduk atas kereta kita, kan kita kata macam biarlah dia duduk. Mana pula? Macam itulah keadaan dia. Masalah kita nak belas kasihan, kita nak buat baik. Saya cerita ini merampas. Tajuk ni rampas. Tajuk ni serangan. Kalau dia kata tak, macam ada seorang kakak tu kena. Dia duduk Kuala Lumpur. Dia ada tanah kat Pahang. Tanah dekat Pahang dia tu ada pokok buah, ada sekian. Ada orang ambil pokok buah dia apa ni dan sebagainya, punya buah hasil jual tepi jalan dengan selambanya. Dan suka hati lah orang tu masuk dan sebagainya. Jadi dia kata dengan saya, apa tu buat? Saya kata angkat kes, saya kata buat report polis. Apa tu saya nak pergi jumpa dia, takut ustaz. La ilaha syarikallah, akak pahal, saya kata. Orang-orang yang zalim pula, kita kena takut dengan orang zalim tu. Kenapa? Tak payah ni pun, tak payah counter measure, tak payah sembang nak kautim. Dia pasal dia tanam pokok pula dekat rumah tanah akak tu. Dan sekarang ni nak tuntut, mana pokok dia tanam tadi kena bagi hasil juga, percentage. Gila apa? Kan? Masa dia dalam perkara ni tak ada timbul tajuk dia kena, dia kata apa, dia untuk dia sekarang ni tak ada sebarang nilai sebenarnya peluh dia pun. Pasal dia masuk harta orang, ceroboh harta orang, buat benda situ. Macam kitalah, rumah dia punya, saya pula pergi buat rumah sewa. Saya buat bilik tepi, pecah-pecah dinding, buat rumah sewa. Lepas tu siapa nak sewa, saya kutip duit sewa. Gila apa? Okey Ustaz, yang tu tanah personal kan. Tapi kalau tanah kerajaan dia nak pakai tanah tu. Pakai itu dalam tajuk ni kena balik pasal lah, pulang balik. Tak boleh lah. Kalau tanah Tak boleh. Kira betul lah apa yang gua buat langgar. Dia ada tajuk sekali ni. Kalau dia kata dia dua, akta tanah benarkan tak penerokaan tanah tersebut atau tidak? Kena tengok juga ikut undang. Ada tanah yang dibenarkan untuk diteroka. Ada tanah dibenarkan untuk diteroka. Kalau dia dapat masuk ke situ, macam ada orang buka tanah dekat area Sri Gombak.
Dia masuk ketika awal kan. Dia buat ni, dia beli sekian, dan memang bila kerajaan nak ambil balik, kerajaan bayar. Bayar. Yang robohkan tu sebenarnya bukan masalah bayar, memang buat tu sendirilah. Tu tak boleh tu. Maksudnya kita kata, kalau dia kata semua orang buat macam kami dah buka rumah, kenapa? Dia lupa dia masuk rumah orang dulu. Macam Israel lah. Kan Israel kan, dia masuk menumpang. Tiba-tiba datang, orang nak marah, orang halau dia marah pula. Kan dia menumpang je sebenarnya. Lepas tu dia buat rumah, lepas tu dia halau pula tuan rumah daripada situ. Tak boleh lah. Dalam kerajaan pun mesti kita tengok status tanah tadi. Bukan semua tanah jadi macam tu. Ada tanah yang dapat, mana orang tu meneroka dan dapat geran tanah. Ada. Yang ada geran lah, yang saya masuk. Tak, asal tak ada geran. Masuk dulu, buat sekian, permohonan dapat. Batu arang, saya jumpa ada orang dapat tanah dia dekat area dekat dengan strike yang tempat buat senjata tu. Kawasan tu kan. Area keliling tu, tanah kawasan tu ada je orang dapat rumah. Kampung Melayu dapat. So maksud dia kena check status bila orang nak buat kerja dulu. Buat kerja dengan bijak. Yang bila ini tepi jalan, saya nak duduk sini. Mana boleh? Faham tak? Dia tak tahu dalam situ ada plan asal kan. Dia kena tanya dulu. Pasal kalau dia kata dapat benda berkenaan, pasal kita kata rizak tanah Melayu tadi, di antara benda yang boleh masuk. Bagi orang yang Islam Melayu ni boleh ambil tanah tersebut. Satu lagi macam orang asli. Dia ada power lebih besar lagi. Dia pergi mana tanah dia nak, dia masuk je, kerajaan tak cakap apa. Itu ada dalam klaus berkenaan jabatan tanah. Memang ada benda berkenaan. Ada pokok kalau tanpa dia punya. Ya, saya. So konsep tu kena faham. Jadi kalau nak kata orang kena rampas tanah dan sebagainya, kena tengok status mana satu. Tanah adat. Kena tengok macam mana. Kalau dia kata benda tu tadi kena pada tanah rizab yang boleh buka di teroka, ya, takkan takut memang dapat. Saya tengok kat tu batu arang dapat. Yang dekat Seri Gombak tu dapat geran. Dia maksud dia yang buka pelik tu. Selalu yang kena langgar ni memang tanah yang ada geran asalnya, memang tak ada geran. Tahu. Itu kenapa prosedur tanah tadi macam mana. Kenapa sebelum nak teroka tanah, sila cek dahulu kawasan tu kawasan siapa. Kawasan siapa dan sebagainya. Pasal kita tak boleh ni, kita kena tahu bahawa memang selepas merdeka kita ada tanah rizab yang khas Melayu, tapi kawasan dia kawasan mana kena tengok. Kita kan bukan ni saja, bahkan yang baru tak lama lagi yang dia buat kes apa untuk tanah-tanah kan sebagainya, buat kat macam kat Kelantan dia buka. Dia tengok keadaan. So kalau kata kalikuan sebenar, nak semua orang nak harta, siapa tak nak harta. Tapi masalah sekali kena tengok keadaan macam mana dan apa kawasan. Kalau tak ada pembangunan kawasan tersebut, memang dalam hadis Nabi SAW, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa hidupkan tanah yang mati, maka milik dia. Itu tapi dalam konteks umum tidak. Kalau itu tengok kawan tanah ni, orang ni tak hidupkan pun, saya ambil take over. Jadi kes. Itu masalah dia. So dengan sebab itu kita kata masalah hak ni kena tengok balik. Okey. Dia kata apa? Sambung. Dia kata wa idza lam yastati' ad-daf'a, kalau dia tak mampu untuk mempertahankan an nafsihi, diri dia, wa qutila, dan dibunuh dia ni, kana syahidan. Dia mati syahid. Ini macam dalam hadis sahih Muslim lah. Dari Sahih Bukhari, datang seorang lelaki jumpa Nabi, kata ya Rasulullah, inna rajula ya'ti yuridu akhdha mali. Ada orang tu datang nak ambil hartaku. Nabi kata la tu'tih. Jangan bagi dia. Don't give him. Betul dia kata ya Rasulullah, in qatalani, kalau dia nak bunuh aku, Nabi kata qatilhu. Lawan dia. Dia kata ya Rasulullah, in qatalani. Dia kata ya Rasulullah, kalau dia bunuh aku, Nabi kata fa anta syahid. Dia kata ya Rasulullah, in qataltuhu, kalau aku lawan aku bunuh dia, fa huwa finnar, dia neraka. Mana ini konsep yang kita baca hadis lagi. Maksudnya tidak ada timur tajuk kita kata untuk kita serah macam tu bulat. Benda depan mata kita tak ada, Allah. Kalau keluar, kasut dia hilang. Qadarullah masya fa'ala. Tapi orang terdatang nak ambil kasut kita macam saya tak apa, tak ada. Islam tak ajar macam tu. Dalam Bible mungkin ada ajar, lempang belah kanan, bagi belah kiri pula. Orang tarik baju kat baju, tanggal bagi kat orang tu. Itu Bible ajar. Tapi dalam Islam tak ajar macam tu. Pasal setiap orang ada kehormatan. Ini balik pada asal kita bincangkan dahulu, adalah sabda Nabi SAW ketika Hajjatul Wada'. Nabi kata apa? Al-Muslim ala Muslim haram. Muslim kata Muslim ni adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah dia, harta dia, maruah dia, tak boleh cuik. Biar dia siapa sekalipun, biarkan ini adalah sultan, yang ini adalah rakyat, walau macam ni keadaan sekalipun, tetap tak boleh, haram. Kalau kata yang rakyat tadi miskin, walau dia miskin sekalipun, apa milik dia, milik dia. Apa milik yang satu, milik satu lagi. Itu tajuk lain. Tapi dari masalah tuntutan dan sebagainya, tetap zalim. Kalau dia kata kerajaan ambil, dia zalim. Kalau dia kata rakyat tadi apa tak bertunaikan hak, dia zalim. Sama aja. Bagi konsep dia tak ada siapa yang melebihi batasan tadi. Semua orang adalah haram. Semua orang ada kehormatan. Dia bukan masalah keturunan, bukan masalah apa banyak mana harta kita ada, baik kuat ke tidak kita, bukan tajuk.
Tajuk dia adalah masalah haram daripada asal. Okey, dia kata wa hadha ma yusamma fil fiqh al-islami, dan ini dinamakan dalam fiqh islami daf'us sa'il, menolak atau menyekat mendekat as-sa'il, orang yang cuba merampas ataupun menyerang ataupun orang yang melampau ay al-mustatil ala ghairihi zulman, orang yang mencapai kepada orang lain secara zalim. Because denial, untuk cadat, untuk matlamat mencapai ataupun menggapai min malihi, daripada harta orang tu, au nafsi atau nyawa orang tu, au irdihi atau maruah dia. Mana-mana keadaan sekalipun dia kata tak ni. Dan ini hadis Nabi SAW ajar pada kita. Mana Nabi kata man mata duna damihi fahuwa syahid, maksudnya mati bertahankan nyawa dia mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid, maksudnya mati bertahankan harta dia fahuwa syahid. Man mata duna irdihi fahuwa syahid, maksudnya mati bertahankan harta dia dia adalah mati syahid. Semua sekali irdihi, maruah dia mati syahid juga. Dia kira syahid macam yang cuma dia tidak macam itulah. Tapi dia tetap hukum. Macam orang tanya apakah hukum syahid ni tadi, macam mana keadaan dia. Cara kita menguruskan jenazah orang yang pertahankan nyawa dia tetap sama macam orang biasa, mandi, kafan, semayang dan sebagainya. Tapi yang dan macam orang yang lain-lain syahid, terbakar, syahid dihimpak bangunan, sama. Yang syahid yang kita tak mandikan dia, itu adalah orang panti perang lah. Itu je. Yang itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang lain ni kita akan mandikan dia, kafankan dia, semayangkan dia, tanam. Ada juga yang semayang tanam juga. Mana? Semayang kamu semua. Ada tu dalam mazhab Hanafi. Timur tajuk dia kata lafaz dalam mazhab Hanafi, orang mati syahid semayang. Semayang kan? Dalam mazhab Syafi'i tak. Dalam mazhab Hanafi dia pakai dalil sebut, dia pakai semayang. Wallahu alam. Dari segi asal ni, kalau ikutkan dari segi ni memang tak, dia kita tanam, kita kapan semayang, tanam kapan tanam kalau mati syahid. Tapi kaul tu ada. Kaul tu adalah, kaul tu memang ada. Berdasar pada kisah tadi lah. Ada yang Nabi SAW cerita. Pasal kita kena tengok masalah bila datang dalil sebut. Pasal datang hukum yang berikutnya dipegang hatta oleh jumhur para sahabat, tidak tidak disemayangkan. Sebab kenapa kita kata dalil itu ada, tapi para sahabat amal macam mana? Mungkin telah pun dimansuhkan. Maksudnya dalil, pasal tu kata dalil itu ada. Pasal ada orang kata kan, bila kita bincang dulu, dalil itu sahih tapi nak beramal tak reti. Banyak hadis ni tu. Macam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tanpa takut, tanpa musafir, tanpa takut, tanpa hujan. Nak buat macam mana? So, satu orang pun tak reti nak buat macam mana. Not even single person boleh cakap macam mana cara nak laksanakan. Tak tahu. Sebab apa? Nabi semayang Zuhur, Asar 8 rakaat, Maghrib, Isyak 7 rakaat. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu riwayat datang bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Hadis sahih. Nak praktik tak reti? Betul? Nak buat gongek tu, buatlah. Buat gongek tu panggil buat gongek kan. Tapi hadis itu sahih, nak praktik tak reti. Ini kita contoh macam tu juga. Masalah tadi bila kat sini tau. Itu bezanya bila Abu Hanifah dia keluarkan fatwa mengatakan masalah orang mati syahid. Kita bincang nanti insya-Allah kerana tajuk tu. Dia kata kena semayangkan. Okey. Dia cakap itu dan kerana apa? Memang ketika dia berada di Iraq, para sahabat Nabi tak ramai. Itu yang kenapa perbezaan fiqhiyah berlaku. Pasal Abu Hanifah di Iraq, sahabat Nabi tak ramai. Dan sebab itu banyak fatwa dan juga apa dia keluarkan pendapat memang lebih banyak pada logik, dan juga dia ni lah, dia dapat satu dalil tapi dia fikirkan macam mana patut diaplikasikan dalil tersebut. Sahabat Nabi tak ramai. Ada pun macam Imam Darul Hijrah, itu Imam Malik bin Anas, dia dia duduk di kawasan Mekah, di Madinah kawasan tersebut banyak orang jumpa sahabat. So jadi idea berkenaan macam mana praktis tadi lebih kuat. Permulaan dahulu pernah Imam Malik dia tahzir berkenaan dengan Abu Hanifah. Tapi bila dia jumpa Abu Hanifah secara depan-depan, dia kata baik. Abu Hanifah bukan ni. Apa dia cakap tu bukanlah kerana dia tak suka Islam dan sebagainya. Tapi bahkan kuat tak kuatnya Abu Hanifah dalam berhujah, sebabkan Imam Malik kata kalaulah dia nak katakan tiang dekat masjid ni daripada emas, dia akan datangkan hujah ini adalah emas sampai kau kata ia adalah emas. Tiang tu batu, tapi kalau dia cakap kau ini emas, dia akan datangkan hujah dan bukti dan sebagainya sampai last sekali kau pun ngaku okey emas. Engkau akan cakap dia emas, kuat tak kuat dia berhujah. Tapi dalam konsep asal tadi kita baru ni itu yang masalah fatwa berlaku berbeza. Masalah orang mati syahid dia kan, contoh macam kisah Abu Hanifah tadi, dia anggap benda tadi macam biasalah dan dia laksanakan macam biasa sebagainya. Macam kes akad nikah lah kan, dia kata akad bagi wanita ni sama seperti benda lain. Dia boleh jual beli dan dia tanggung rugi untung jual beli yang dia buat. Sewa menyewa pun sama juga. Apa hal akad nikah bagi orang lain?
Itu dia kata kan. Last sekali itu tu kita bezakan sebenarnya untuk mengelakkan berlakunya penzinaan kan. Kemudian tak dituntut hak wanita tersebut, wali kena masuk campur. Kena ada wali. Kalau tak ada wali masalah tu, kita kata orang tu akan kahwin dan masalah diabaikan. Kalau bila orang tu ada wali, maka ada orang akan tuntut balik ke atas apa-apa berlaku pada wanita tersebut. Kalau kita kahwin dengan mazhab Hanafi, Mazhab Hanafi pun kata boleh kan. Kalau pertama sekali, kalau dalam negara tersebut, contoh macam Empire Osmaniyah ketika merintah, diorang laksanakan mazhab Hanafi. So di Iraq, di Mesir, di Syria, Jordan, pernikahan dibuat dengan tanpa perempuan tu lafazkan sendiri, tapi mesti dihadiri oleh wakil kerajaan. Sama je. Perempuan tu lafazkan. Perempuan tu kata aku nikahkan diri aku dengan kau. Tapi dia bukan praktis benda tu dekat celah lorong dan sebagainya. Tak. Di hadapan pendaftar nikah, still benda tu berlaku. Perempuan tu dan jadi macam di Mesir, tangan dipegang orang yang menikah tu oleh lah pendaftar nikah, melafazkan benda tu perempuan tu. Dia teknikal je. Bukan masalah kita kata membenarkan tersebut dan salah faham berkenaan tajuk tadi. tapi dia punya bapak dia tak terlibat lah kan. Perempuan tu lafaz, tapi bapak kena hadir. Wali sama ada wali kerajaan pendaftar nikah atau wali keluarga lah kena hadir. Kalau tidak dia akan jadi pernikahan celah lorong lah. Kalau naik tarik pun asal jadilah. Aku nikahkan dia dengan kau. Mas kahwin sekian. Lepak kat situ sama. Apa saya dah kahwin dengan dia? Baru dia nikahkan saya dengan diri sendiri. Masalah lah. Itu kita kata akan rosak tu sebab kenapa tajuk syarat wali tadi penting. Untuk membezakan di antara pernikahan betul yang tak sah. Yang sah tadi hanya berlaku dengan wali, dan wali tadi berlaku dua. Walaupun dalam mazhab Hanafi dia kata wali ni tak ni kan. Itu masalah pelafazan. Masalah untuk menjadikan dia sah, kerajaan kena hadir. Pasal wali kerajaan wali kerajaan, pendaftar nikah tu wali kerajaan lah. Kalau untuk negara kufar, negara kafir, kita pergi ke mahkamah. Tak boleh pergi tepi jalan macam kau nikahkan aku. Tak boleh. Pergi mahkamah. Dia kena raja atau kerajaan negara tersebut. Wakil Queen Elizabeth. Macam tu berlaku pada Najasyi dahulu menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Nabi tak hadir, tapi dinikahkan di sana. Dikeluarkan sekali dengan berapa banyak mahar nak diberi pada Ummu Habibah, dia nikahkan. Jadi dia nikahkan sah, valid, pasal dia seorang ketua negara. Pasal Nabi kata ana wali man la waliyah, aku wali pada siapa tak ada wali. Maksud dia para ulama pakai pada tajuk masalah untuk kerajaan mengambil take over pengurusan perkahwinan, nafkah dan sebagainya. Kalau sekiranya tak ada kan memang kerajaan take over lah. So siapa tak ada wali, akulah wali dia, Nabi kata. Mana tak ada nikah, dan kerajaan. Negara kafir pun dia kalau tu mahkamah dia lah. Tu wakil kerajaan dia mahkamah lah. Faham okey. Baik. Wal aslu fi hadha, dan asal pada hukum ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman ya'tada 'alaikum, maka sesiapa yang melampau kepada kamu, fa'tadu 'alaihi misli ma atada 'alaikum, melampaulah kepada dia sebagaimana dia melampau kepada kamu. Okey, Al-Baqarah 194. Ai faraddu i'tida'ahu bil mithil, maka pulangkan balik, balas balik pelampauan dia dengan yang serupa dengannya. Jangan lebih pula. Dia tumbuk, kau ambil parang. Itu dia melampau lah. Dia tangan kosong, kita tangan kosong. Kalau dia bersenjata, kita bersenjata. Kalau tak ada senjata, pakai tangan kosong, tak apa. Jangan kita melampau. Maksud dia sakat pakai kayu lidi, cocok-cocok kita ambil parang, pukul kepala dia. Itu kau ajarlah, tak boleh lah. Maksud dia dengan yang sekadar dengannya. Kan dia berkata ada orang melampau kan. Orang cubit dengan jari, dia bantai ambil kayu besi terus. Kan kita gaduh satu-satu, pergi panggil satu van. Tak boleh lah macam tu kan. Dia budak sekolah lu cari macam ni. Dia panggil satu van. tapi kalau yang boleh badan besar tak? Walau badan besar, tak kisah, walau badan besar, pertahankan diri. Ni kat sini lah Islam ajar kita supaya berani. Mana orang yang kita badan kecil ke, daging tak cukup ke, tahu bahawa dia pertahankan diri dia. Kalau dia mati, syahid. Kalau dia pukul orang tu mati, neraka. Yang penting jangan anda yang melampau. Itu sebab kita road race gangster tengah jalan. Itu masalah lah. Kalau kita yang melampau, memang kita ni datang pecahkan tingkap dan sebagainya, keluar dan sebagainya. Dia pertahankan dia serang kita pertahankan diri, memang kita salah. Even dalam mahkamah pun kita salah. Yang penting jangan kita over. Contoh macam pertahankan diri, dia tangan kosong, kita buat parang. Main kau. Tak boleh lah kan. Kecuali kalau contoh wanita lah.
Wanita akan pegang senjata, kemudian lelaki serang dia, kat situ dia akan menang. Kadang dipukul tu dia dengan ilmu. Saya tu tak kerti. Tak boleh. Allah. Itu Allah kan. Tak ada kira masalah tu. Pasal benda tu kadang tak ini kita terantuk sendiri pun kita kata jin sepak. Kan? Kadang bukan jin sepak, kita terantuk sendiri. Jadi dia kata apa? Fahya sarihatun bi masyru'iyyati raddil i'tida'. Maka ayat ni adalah nyata, terang berkenaan masyru'iyyah, legitnya, mana-mana sahnya pemulangan semula, membalas semula pelampauan. Wa daf'ihi an-nafsi, dan mempertahankan seorang itu nyawa dia, diri dia. Tak salah. Bahkan memang disyariatkan kita mempertahankan diri. Wa ma rawahu Abu Daud, dan juga benda ni kembali pada apa diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis nombor 4772. Wa Tirmidzi, dan Tirmidzi hadis nombor 1420. Wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, an Sa'id bin Zaid, daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu daripada Nabi SAW, qala, baginda bersabda, man qutila, barang siapa dibunuh, man qutila, barang siapa dibunuh, duna malihi, bagi mempertahankan, dia pertahankan harta dia, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila, dan barang siapa dibunuh, duna dinihi, pertahankan agama dia, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi, barang siapa dibunuh, bertahankan darah dia, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi, bangsa mati, dibunuh, mempertahankan keluarga dia, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wal murad bil ahl, ini kena akhir dengan ahl adalah az-zaujah wa ghairuha, mana isteri dan juga selainnya lah. Mana isteri, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan lah, adik perempuan, kakak memang perempuan. Okey, mak saudara, semua yang tu, Dia kata kal binti, seperti anak perempuan, wal ukhti, dan juga adik-adik perempuan, wal ummi, mak, wa kullu man yalhaqu hu al-ar bisabihin, dan semua yang akan mendatangkan kepadanya dengan keaiban dengan sebab mereka. Maksudnya kalau kita macam contoh kan. Okey, adik lelaki kita buat benda pelik. Kita tak ada aib sangat tau. Kurang aib kalau lelaki keluarga lelaki kita yang buat aib, buat benda tak senonoh, dia kurang sikit. Tapi kalau yang perempuan buat aib besar. Ini kita kata kenapa timbul tajuknya apa zaman dahulu, orang Arab dahulu hampir banyak mereka tak nak anak perempuan sebab itu. Pasal lelaki boleh ajak perang. Kalau ramai lelaki kan, makin ramai lelaki dalam kabilah tu makin boleh perang. Orang tengok 20 orang lelaki, kita 5 je tak ada. Dia tak jadilah. Pasal dia jadi kuat. Yang perempuan pula bila dalam peperangan kena rampas, dia jadi orang tu punya gundik. Aib lah. Bagi mereka itu ada aib, keaiban. Itu yang jadi kes dahulu tu, pasal kes pembunuhan anak perempuan tu balik pada kes itu. Diorang zaman tu zaman perang, asyik-asyik perang, kabilah dan sebagainya, maka mereka menganggap adanya perempuan tadi kelemahan, maka menambah keaiban. Komunis lah. Macam komunis lah. Di komunis ada macam tu. Jadi tapi kita kata tak adalah dalam Islam kita terima benda berkenaan. Cuma kita kata dalam Islam dahulu, mana wanita tadi tetap mempunyai peranan tersendiri, tapi tak ada kita balikkan keaiban daripada mereka. Cuma memang kalau orang tu dia rasa aib, kalau dia kata kakak dia, adik dia perempuan dan sebagainya, dipegang oleh orang kan. Memang kita rasa benda tu besar. Jadi mana-mana kita pertahankan, bagi maruah mereka juga dikira sebagai syahid. Saya sedih macam kes yang blok jalan betul, yang rampas harta kacau. Dan kes Abu Jandal macam mana? Abu Jandal and the gang yang tak boleh masuk Madinah, dia buat gang kata tengah jalan tu. Abu Jandal Syuaib bin Amr, Nabi tak pernah clarify perbuatan dia, Nabi tak iakan. Dia Abu Jandal, dia lari. Abu Jandal bin Syuaib bin Amr, dia lari. Kes dia kan mula-mula kan, kes awal nak tunjukkan Nabi tak iakan apa dia buat adalah ketika awal. Apa jadi? Kan bila Nabi janji tanda tangan Hudaibiyah, perjanjian, right? Kan? Lepas right dia benda tu, Suhail bin Amr, bapa Abu Jandal, the first one dia dekat ni, budak ni termasuk dalam perjanjian ni. Lepas tu ketika tu dia pun kata, ya muslimun, wahai orang Islam, kata kau tak kesian kat aku ke? Kau tengoklah sekian-sekian ni, wahai muslim, wahai Islam, kan? Wahai orang Islam, tengoklah apa ni, takkanlah kau biarkan aku balik pada orang kafir dan sebagainya. Ketika cakap itu, kan, Umar bin Khattab anhu buka pedang bagi kat dia. Ambil pancung kepala bapak kau, dia kata. Umar berkata, bagi Umar tolak pedang, suruh Abu Jandal pancung kepala bapak dia sendiri. Abu Jandal tak ambil. Maka ketika tu Umar pun diam lah. Nabi tak cakap apa, Nabi diam. Pasal janji dah ada. Nabi dan dia bawa balik. Lepas tu dia lepaskan diri dia dan dia buat kumpulan kecil, duk pergi jalan-jalan, pergi serang orang. Nabi tak pernah iya kan.
Nabi tak pernah kata bagusnya Abu Jundal. Okey, dalam tajuk ini kita kata kerana apa? Kerana mereka ni buat kerja sendiri. Orang buat kerja sendiri ni kita kata tak diklarify oleh Nabi SAW. Tak boleh kita katakan kita mengiyakan perbuatan dia. Sekarang ni ketika tu nak buat hudud macam mana? Nabi tak kuasai Mekah. Betul tak? Ketika tak kuasai Mekah, macam kita nak laksanakan hudud kat atas dia. Kalau dalam keadaan di mana contoh macam negeri Perak yang ni kan, budak dia Perak buat kerja macam ni. Tangkap. Atau Johor ke baru ni kan, dia kata apa, kalau sekiranya apa perang apa main bola ni kita akan macam berperang. Buat hudud. Kita laksanakan kat atas dia. Itu akan masuk daripada tajuk yang tajuk awal tadi, itu berkenaan dengan orang yang quta'ut tariq, menyekat jalan, menakutkan orang dan sebagainya. Ya. Tapi Abu Jundal tadi dia macam tu, dia buat kumpulan kecil. Tapi namun tu tak diklarify oleh Nabi SAW. Bila tak diklarify Nabi, perbuatan dia, dan memang kita kata dia akan berutusan dengan Nabi SAW pun untuk buat benda tersebut. Tak izin Nabi SAW. So Nabi tak pernah kata buatlah. Bahkan ketika mana mula tu kan Umar tolak pedang. Ni, macam bapak kau. Ketika tu, ketika tu Umar bin Khattab lalu ketika tu dia kata, aku tahulah ketika dia tak nak pancung, dia tak ni lagi, dia kata. Umar diam. Dia kalau ketika tu nak buat kecoh boleh, heboh. Umar suruh pedang pada dia. Dia boleh buat dah ketika tu. Tapi tak buat. Lepas balik ke Mekah, dia lepaskan diri daripada tawanan bapak dia dan dia buatlah kumpulan kecil. Buat mengarayau, tahan orang tepi jalan dan sebagainya. Tapi tak jadi kisah. Kalau dia buat benda tu kena pada umat Islam, dia akan laksanakan hudud kat atas dia. Pasal dia tak ada kuasa, tak ada hak di situ. Pasal ketika itu dia kononnya tinggalkan tempat tu kerana tak nak dikuasai ataupun tak setuju dengan apa ditahan oleh orang Mekah. Tu je. Dia dan kumpulan kecil lah. Yang kita kata asalnya dia suruh hijrah, tak hijrah kan. Kalau dia hijrah awal-awal daripada asal, tak ada masalah. Tapi kita kata dah lewat. Ketika tu dia kena kurung. Faham Baik. Dia kata wa wajh istidlal, dan bentuk pendalilan bil hadis, dengan hadis ni yang kita baca ni tadi, annahu, bahawa sungguhnya lamma ju'ila syahidan, apabila dia dijadikan sebagai seorang syahid. Ju'ila, dilakikan lelaki tu tadi, Nabi kata fahuwa syahid hala qatlihi, pada keadaan apa? Pembunuhan dia. Mana dia kalau dia bunuh, dia syahid. Dalla ala anna lahu an yuqatila, mau menunjukkan bahawa boleh untuk dia melawan. Maksud dia bila Nabi kata mati mempertahankan harta dia, mati mempertahankan maruah dia, Nabi sebut macam tu. Dan dia mati syahid, menunjukkan halal untuk dia apa? Mempertahankan diri dia dan lawan. Okay? Kama anna syahid al-ma'rakah lahu an yuqatil, sama seperti orang yang syahid dalam peperangan mempunyai hak untuk dia ni membunuh, berperang, bertempur. Wa qad yalzamu an qitalihi an yaqtula ghairahu, dan lazimnya kalau dia kata daripada boleh untuk peperangan dia tadi, bahawa boleh untuk dia membunuh orang yang berikut, orang yang berdepan dengan dia. Itu konsep dia. Kalau boleh pertahankan diri, maksudnya apa jadi lepas tu halal lah, dihalal untuk dia pertahankan diri. Itu balik pada hadis yang Sahih Muslim tu, dia kata lelaki tu datang kata orang datang nak ambil harta aku, Nabi kata jangan bagi. Ustaz, maruah tu dalam bentuk fizikal ke macam mana? Kalau macam orang aib kita jawab balik. Tak boleh jawab, tak tumbuk orang. Kita jawab balik kan macam mana dia buat kita jawab. Okey, ada masalah kalau cakap. Dalam masalah maruah ni lebih pada masalah maruah keluarga, bukan masalah maruah peribadi. Sebab dalam hadis Nabi SAW bila Aisyah radhiyallahu anha datang seorang lelaki Yahudi bagi salam pada Nabi kan. Nabi kata jawab waalaikas salam. Nabi kata dia assalamualaikum, dia kata pada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Wa alaikal la'nah wasyatm wal ya ibnal kirata wal khinzir, wahai anak kera dan babi. Aisyah bagi direct best-bestnya, bantai straight. Lepas tu Nabi SAW kata, Nabi kata jangan cukup. Nabi kata kau dah melampau. Nabi kata, dia kata ya Rasulullah, kau tak dengar aku cakap apa? Nabi kata kau tak dengar aku jawab apa? Kau tak dengar aku jawab apa? Lepas tu Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha, lepas tu Nabi kata akan dimakbulkan untuk kita apa kita doa kepada dia, tak dimakbulkan untuk mereka apa doa pada kita. Lepas tu Nabi kata innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahush, Allah tak suka perbuatan keji dan kata-kata keji. Meaning that untuk balas benda tu kan tak luak pun, relax lah. Kan kata blows kan, tak ada salah. Sentuh, tengok. Jangan sentuh je. Sentuh tak salah lain. Kalau dia kata dia tak sentuh tak ada hal. Macam orang Arab Yaman macam tu kan, kita maki dia tak ada hal. Jangan lempang muka, tumbuk perut tak apa. Ada dua lain pula. Diorang kan lempang muka tu aib. Jangan lempang muka, tumbuk perut tak ada hal. Sepak tak apa. Kepala orang Melayu, kepala yang main. Kepala tak apa. Kepala tak apa, kepala tak apa. Jangan lempang muka. Lempang muka memang tak boleh. Tumbuk badan, tumbuk perut tak ada hal. Dia jantan tu. Kalau dia lempang muka, siap.
Dia ada konsep yang kita panggil apa? Benda tu tadi mengaibkan. Macam orang-orang Arab separuh tu pegang tengkuk. Macam kita pegang tengkuk tu macam dia ni macam anak kucing, anak anjing lah kita pegang itu. Dia ada idea punya tu. Itu lain. Jadi konsep dia jangan sentuh je. Cakap-cakap lantaklah. Tapi dalam Islam digalakkan kita tu salayan. Tak luak pun. Dia kata kambing. Tak luak pun. Kalau dia cakap kambing, jadi kambing. Kita kena pukul lah dia. Mana maksud dia dalam sebut kata-kata. Zaman kita sekarang ni kes apa, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, FB dan sebagainya kan. Orang buang masa, seriously. Tak luak pun. Tak luak. Itu sebab Nabi jawab waalaikum saja. Nabi kata waalaikum. Apa Nabi jawab macam tu dan Aisyah marah. Tapi Nabi valid, Aisyah marah tu valid. Kita sebut berkali-kali. Kita kata Imam Syafi'i kata man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa disuruh marah tak marah, dia keldai. Whoever, orang suruh marah tapi tak marah, dia keldai. Masa keldai je kita nempang dia kan. Kita nempang kucing tengok apa jadi. Ambil kucing kan, pergi pulas kaki dia ke pulas ikut. Kan ada buat apa? Keldai tak? Keldai dia itu jadi Imam Syafi'i kata manustughdiba, barang siapa disuruh marah falam yaghdab, maka tak marah, fa himar, dia keldai. So Aisyah radhiyallahu anha marah tu logik dan valid, tetapi tidak dibenarkan balas macam tu sekali. Kan sampai Nabi kata Allah Taala tak suka al-fuhsya wa tafahush, perbuatan keji, kata-kata keji. So meaning that bala-bala kata keji tak guna. Kalau dia sentuh je ke? Jangan sentuh je. Sentuh dan kita ada authority untuk apa? Untuk tangkap tangan dia, pulas dan sebagainya, tak ada hal. Tapi tak sentuh jangan. Macam zaman sekarang kan orang nak buat apa, benda maruah ni terkait dengan ruang apa CCTV, kamera semua. Kalau orang buat kita kena balas balik macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Nabi kata apa? Adil amanata man tamanak. Tunaikan amanah pada orang yang manah pada engkau. Wala takhun man khanak. Jangan khianati orang khianat engkau. Don't betray. Kita tunaikan amanah, kan amanah, orang amanah pada kita, kita amanah balik. Nabi kata. Tapi jangan kamu khianati orang khianati kamu. Dia betray us, tapi kena Islam tak diajar kita betray dia balik. Not ever. Tapi kalau ikut hadis tu, kalau kita lawan syahid ke Main ni tak ada. Pasal tu bukan apa dia kena faham. Tadi bukan dengan masa benda tu, dia kena fizikal. Benda fizikal. Dia tarik seluar kita nak bogel kita. Bagilah. Tu tumbuklah sangat-sangat. Dia tarik seluar kita. Pukul kan? Pukul matilah. Tumbuk sampai mati, tak ada hal. Pasal dia tarik secara fizikal. Adapun cerita-cerita ni dalam mahkamah pun kata qazaf ya. Itu qazaf. Kalau dia kata kita nak buat apa, buat qazaf. Orang tu kata macam sekian, kata kita, kalau terbukti tak ada bukti. Kalau tak ada bukti, cakaplah benda dia nak pun. Nothing. Tak luak pun. Cuma orang yang ada sikit masalah jiwa, dia akan masalah. Kalau tidak. Kan Nabi SAW dikutuk dengan macam-macam kutukan. Orang kata gila dan sebagainya. Nabi tak pernah qazaf balik masalah gila tu. Siapa kata gila tu? Tangkap. Sebab tak ada. Tahu tak? Dia kalau dia kata sakiti dalam bentuk yang dahsyat, dia kata adakah siapa nak ambil ni, ada jadi kes seseorang yang dia kata apa, dia suka dia ni mengamalkan sihir dan sebagainya. Kemudian dia suka apa, kutuk Nabi SAW dan sebagainya. Sampai Nabi sebutlah tak ada ke siapa di kalangan orang yang nak pergi tengok ke. Memang ada para sahabat pergi tengah malam. Pergi 3-4 orang pergi tangkap dia, memang pancung kat situ juga. Dia meraung tu, orang dengar raungan dia, tapi mati dah lah. Nabi SAW sebutnya tu. Pasal dia ni memang menyakiti Nabi SAW. Nabi punya hak memang betul. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu illa Rasulullah. Yang orang kata illa Rasulullah tu, itu lafaz Abu Bakar. Bila mana ada orang kutuk dan sebagainya kan, ada orang angkat tangan, dia kata jangan. Illa Rasulullah. Kalau Rasulullah, dia kena. Kalau bukan Rasulullah SAW, tak ada hal. Kita ni murah. Nabi mahal, kita murah. Tak ada hal. Orang cakap apa cakap. Pasal tak ada, kalau ikut logik, kita akan dapat balik. Kan semua kutukan orang pada kita kan dapat balik, kutip balik benda tu. Akhirat nanti bayaran semula akan berlaku. Kan hadis berkenaan dengan apa, orang muflis. Ingat tak? Ada orang muflis. Nabi kata manil muflis minkum, siapa mufliskan kamu? Para sahabat kata ya Rasulullah, al muflisuna man la mal lahu wala mata. Orang tak ada harta, tak ada barang-barang, dialah orang yang muflis. Nabi kata innal muflisa ummati, orang muflis kalangan umatku. Man ya'ti yaumil qiyamah, orang datang hari kiamat nanti, bi salatin, dengan solat, wa zakatin wal hajj, wa sadaqah dan sebagainya, datang bawa benda-benda tersebut, tapi waqad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Mana dia pernah maki orang ni, dia pernah makan harta orang ni, pernah apa pukul orang ni, pernah tumpah darah orang ni. Fa ukhidha min hasanatihi. Kena faham juga tu. Dia konsep dunia semata-mata tak boleh juga. So maruah ni dalam konsep fizikal lah. Fizikal dan depan-depan. Bukan minggu lepas datang. Kau cerita apa minggu lepas? Tak boleh.
Dia on the spot. Revenge lah. Revenge tak boleh. Macam benda dah lepas kan. Bila dia buat? 2 tahun lepas ketika aku naik flight tu, dia ejek aku. Tak boleh. Dia kena on the spot. Itu masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan even perbuatan kita menyekat dia ketika waktu dia nak buat jahat tadi. Bukan selepas. Ada pun dah selepas. Dan luar kawalan kita dah. Dah lepas apa dia cakap, lepaslah. Tapi tengah dia cakap, ketika tu kena sekat cocok mata dia ke, atau jadi lain. Faham tak? Dia konsep dia masalah dah lepas ke belum? Kalau dah lepas, tak ada benda. Kalau tengah-tengah depan macam ni, itu tajuk lain. Kalau macam yang pasang spy cam tu, dia dalam kedudukan mana? Dalam Islam tak ada spy cam. Kalau orang tu pasang dekat kita kena macam mana? Biasalah. Itu sebab kenapa kita takwa pada Allah Ta'ala semua tempat. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Takwa kamu pada Allah Ta'ala pada semua tempat. Habis kuat kalau cakap korek hidung punya, tak aib lagi. Cakap korek hidung, tak aib. Kadang-kadang kata tanggal seluar sebagainya kan, tak bogil dalam rumah. Dia macam ikut ada pesanan Nabi, jangan jalan pakai spender je. Tak aib. Korang pasang kamera kan, tak ada. Kita tak kena apa-apa. Start kita buat benda bukan terkeluar dan sebagainya. Memang kita ada hak lah, tuntutan. Kata bukti dia yang pasang dan sebagainya. Kalau dia pasang, dia sebarkan pula. Kita atas dasar sebaran tadi. Kalau dia pasang, tak ada benda berjalan, tak ada hukum dia. Even dalam civil law, kalau benda kamera tu ada, tapi tak berfungsi, kita tak boleh terus macam dia tolong pasang kamera. Soalan, ada gambar tak? Tak ada. Ada benda tak yang berjalan? Tak ada. Tak boleh. Kena ada barang disebarkan dahulu, baru boleh kena pada orang sebut. Tanpa sebaran, macam tanpa berlaku apa, tak boleh kena. Dia takkan kita boleh ni. Ada gambar kita yang bukan-bukan disebarkan. Sebaran itu yang kita take over. Gambar tengah berak macam ni. Nama tu berak. Tu sebab kenapa saya kalau nak beli mas standar saya kata. Seriously. Bukan berada. Seriously kan. Tu sebab kenapa kan perbuatan Abu Bakar tutup kepala tu bagus. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tutup kepala dia. Itu kan sunnah Nabi. Itu ada perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Sunan Baihaqi. Abu Bakar bila masuk tandas dia kan tutup kepala dia. Itu yang kaedah yang dibuatlah. Jadi kalau kita beramal dengan perbuatan para sahabat, bersih dah satu benda. Selamat dah. Saya kalau time ni, kalau nak pergi ke pasar raya kan, nak salin baju kan, saya tanya dengan orang tu, ada CCTV tak? Lepas tu bini saya menyampuk. Macam mana orang nak tengok sangat pada awak? Kita awak dari kita lah. Kita tengok juga bukannya orang tahu kan. Kau keluar kan. Nanti tak pasal apa? Kan apa panggil apa ustaz melampau kan. Salah dia. Kan. Konsep dia gitulah. Konsep dia masalah gambar itu atau apa sebagainya kena berlaku dahulu. Just dia pasang tak timbul lagi. Berjalan saja baru timbul tajuk. Tanpa sebaran, tanpa sekian, dia kena timbul sebaran dahulu. Apa disebarkan? Setakat gambar kau hidung, tak ada hal. Kan? Dia telah mengedarkan gambar sekor hidung. Apa masalah dia? Kan? Kau tak kor hidung ke? Kalau tengok apa? Macam orang pergi apa ni, kadang-kadang dapat dalam jam kan. Saya suka tengok kiri kanan. Pasal bini saya buat kereta, saya tengok kiri kanan. Ada kadang tu akak tu awet tu ayu, tapi dia kor hidung. Lepas tu main tak hidung pula driving. Tapi tu wujud tengok gambar je. Kadang-kadang macam tu lah. Kita kata sengaja tak sengaja sebagainya. Tapi masalah maruah tadi lebih pada fizikal. Erb ni lebih balik pada fizikal. Bukan setakat masalah orang tuduh, orang cakap, orang apa. Lebih pada fizikal. Contoh macam dia bogil dengan kita, dia sekian kita, timbul tajuk situ. Mempertahankan. Tapi macam tadi kes tu kan, dalam tajuk orang tu dah sekian, kita boleh pendakwaan. Tapi ketika dia buat, tajuk lain. Yang kita bincang sekarang ni adalah mempertahankan pelampauan orang kepada kita dalam sebuah maruah dan sebagainya, on the spot. On the spot. Pada waktu itu, ketika itu. Hatta macam kes kita kata yang Nabi, sahabat Nabi datang kan, dia kata apa Nabi kata suruh dia jangan berikan harta tersebut. Memang ketika itu kan orang datang nak ambil harta aku, Nabi kata jangan bagi ketika itu. Kalau dia lepas dia cari pula, geram aku, mana dia yang curi harta aku itu. Pasal jangan pula repeat pula. Nak repeat pula hari tu kes dia buat. Jangan. Dia yang hari tu je. Pasal benda ni amar ma'ruf nahi munkar pada benda yang nyata depan mata ketika itu. Dia syarat amar ma'ruf nahi munkar ni pada beberapa perkara. Antara pertama sekali benda tu disepakati munkar. Benda tu pertama sekali kena zahir. Zahir. Nama zahir nyata Kemudian sekarang. Bukannya minggu lepas, bukan tahun lepas, bukan 5 tahun 10 tahun lepas. Sekali dulu kan 5 tahun lepas, bukan. Kena time tu juga. Okey. Nyata terang. Kemudian Tak ada syubhah. tak ada syubhah. Tak ada kepada tu. Dan juga benda tu mungkar itu disepakati. Mana time tu jugalah kita laksanakan. Bukannya waktu dah lepas, minggu lepas dan sebagainya baru kita laksanakan. Tak boleh. Pasal benda tu akan membuka masalah. Nanti semua orang nak repeat balik. Jenuh juga ni. Dia time tu juga. Okey. Dia kata apa?
Mana tadi sampai itu? Dia kata apa? Dia kata tadi dia kata fadalla ala annahu ma'dzunun lahu fil qatli, maka dia menunjukkan kepada diizinkan dia untuk apa? Membunuh orang tersebut. Wa maka ma'dzunan fihi la yudman, dan apa yang diizinkan maka tidak ada jaminan, tak perlu dibalas balik, tak boleh dibayar balik dan sebagainya. Wa idza kana lahu an yaqtula falahu fi fi'la ma huwa aqal, maka sekiranya dia boleh untuk membunuh, maka dia boleh buat apa yang kurang, itu patahkan jari, patahkan tangan, kan? Dia patahkan sebelum dia pukul kita ini, dia serang kita, kita patah kaki dia. Dia kita jamin pasal dia serang kita. Syarat pertama, jangan kita serang, pertahankan diri. Orang ini tak apa. Habis kalau dia belajar silat serang orang, masalah juga. Kalau serang ada salah kan. Okey, jadi bolehlah dia apa? Maka dia boleh untuk dia fi'lu ma huwa aqal, melakukan apa yang kurang, okey, minal qatli, daripada membunuh tu, min babil aula. Dia adalah bab yang lebih aula, lebih utamalah. Kalau bunuh boleh, pukul bolehlah. Sekat dia, jangan sampai dia bangun pukul kita, dia boleh. nampak dia dah terniat nak bunuh kita. Itu lah, balonlah. Tapi kalau anda kata terbunuh, sengaja nak bunuh, jangan. Terbunuh. Terbunuh. Kita tak nak bunuh tapi terbunuh. Dan inilah ala annahu laisa lahu an yalja'a ila al-ashad in kana as-sa'il yadfa'u bil akhaf. Dengan syarat bahawa ala annahu, bahawa sungguhnya atas dia laisa lahu an yalja'a ila al-ashad. Tak boleh dia pergi pada yang melampau terus. Contoh kalau kita kata orang tu seorang pakai tangan kosong, kan? Kita jangan pula kita kita bawa pula parang terus, tak boleh. Jangan terparang. Pasal kalau kita boleh tangan kosong dahulu. Tangan kosong dahulu. Jangan kita terus pergi pada yang melampau. In kana as-sa'il yadfa'u bil akhaf. In kana as-sa'il yudfa'u bil akhaf. Sekiranya orang yang melampau tadi boleh disekat dengan yang kurang. Macam dengan paper spray je kan. Boleh stop situ. Ya, sekarang paper spray tak kacau dah. Jangan pula paper spray, ambil spray, lepas tu ambil kayu, dikam, lepas tu cincang 14. Tak boleh lah. Itu kurang ajar lah nama dia. Orang ramai tiba-tiba ada senjata tu. Okey, kalau ramai tadi kita kata takkan dapat ditolak seorang tadi. Tapi di sini kalau ramai orang, tengok siapa yang dah ramai tu, siapa yang kepala. Tangkap yang kepala tu, pukul. Serius. Yang lain semua takkan masuk. Yang lain tu tunggu-tunggu tengok jadi ke tidak. Dapat tangkap yang kepala tu, yang seorang tu, yang lain semua akan berhenti. Itu kaedah lah. Kalau pandai gaduh. Tak pandai gaduh, jangan buat lah. Kalau tak pandai gaduh, ambil kayu, ambil sekian, tak ada hal. Mana kalau diorang ramai, maksud dia dah confirm kita akan boleh tolak dia dengan hanya setakat jari kita. Kecuali kita pakai jurus, kan? Kalau pakai jurus lain cerita lah kan. Dah ambil apa, Nasrul Haq ke, atau ambil apa, jurus-jurus daripada Tok Habib kan, sebagainya kan, mana tahu? Kan? Kalau dah ambil jurus, kalau boleh yang ringan, guna ringan dahulu. Jangan pergi kepada yang berat dahulu. Faham tak? Macam kalau dia kata, kalau setakat kita kata dengan kita patahkan tangan dia, dia takkan boleh bunuh kita dan sebagainya. Dia akan berhenti dan patahkan tangan dia. Jangan terus kepak kepala dia. Faham tak benda ni? Ni kan ajar bunuh orang, tapi orang kita tahu gunakan yang rendah dahulu. Tinju 77 Yang kalau macam ada pistol, dia tembak dalam kaki kan? Tembak kaki. Jangan tembak kepala. Tembak kaki dahulu. Tapi kalau kata nak tembak kaki dia datang juga. Nak gigit kita. Tembak kepala lah. Ada masalah dia. Dah tembak kaki pun tak tembak kaki. Contoh macam wanita lah. Wanita kalau orang lelaki tu kan, dia kata datang serang kan, tembak kaki datang juga, nak peluk juga. Then tembaklah kepala dia. Maksud dia itu kalau ada pistol. Kalau Yaman dulu, ya. Di Yaman dahulu kan, perempuan-perempuan dia pakai niqab dan sebagainya kan. Dalam beg tangan tu ada pistol tau. Orang tak ada datang urat. Gitu, buatlah. Kau buatlah buat. Dia keluar tu tembak macam tu je. Orang tak buat kerja macam tu. Tapi lepas beberapa tahun, diorang dah perempuan dah mula kahwin lewat. Diorang kat sana umur 20-an, perempuan tu anak dara tua. Pasal diorang banyak 20-an tu anak dara tua. Dia kahwin belas-belas. Yang lelaki tak tahulah. Kita bincang perempuan. Jadi diorang dahulu benda pistol dalam tangan. Jadi kes banyak macam dulu kat satu tempat Haddah kan. Kes yang macam ni jadi kes. Mana orang tu keluar daripada kedai aiskrim, lepas tu budak muda keluar kan, pergi kat bini dia. Dia keluar pistol tembak terus. Serius. Itu konsep yang kita kata benda ni lah agak melampau kadang lah. Kalau boleh sekat dengan tangan je lah. Cakap. Tak perlu gunakan dahulu kepada yang melampau terus. Jadi guna yang kecil dahulu sebelum besar. Fa in amkana daf'ahu bis-siyah wal istighatsah fala yalja'a ila ad-darb. Jika dia mampu untuk menolak, boleh berkemungkinan dia halang orang tu dengan cara apa? Menjerit dan juga minta tolong, maka tak perlulah dia pergi kepada pukul. Tapi maksud istighatsah tadi dengan fizikal lah, bukan panggil ya Abdul Qadir Jailani, ya Haddad. Itu gila lah tu. Kan panggil wali-wali punya nama dan sebagainya. Itu salah lah. Maksud dia nampak orang, polis tolong. Itu macam tu maksud dia. Minta dengan fizikal.
Tak salah, tak syirik. Kalau minta dengan wali-wali syirik Ni masalah juga. Pasal jerit dengan apa kan? Nanti kan salah faham jerit. Dia baca-baca, biasa kita tok guru kita ajar boleh jerit, wahai rijalul ghaib. Wahai orang-orang yang ghaib kan, rijalul ghaib kan? Ha? Oh, sama, salah. Panggil Nabi lagi lah salah. Ya Rasulullah tolong aku. Mana boleh? Allah. Tapi dalam masa sama ya Allah, orang tu datang tikam kita, dia ya Allah ya Allah ya Allah. Tak, gunakanlah tangan kita, tahanlah diri kita. Ittaqillah. Kalau kat Yaman ittaqillah kata. Ada orang kita ittaqillah dia berhenti. Kalau di Yaman lah kat Malaysia tahulah. Kat Malaysia dia kata ittaqillah dia tak faham. Di Yaman orang tu kita kata kalau ikutkan daripada sisi sekolah kita pandai lagi. Dia ni jenis membaca pun tak pandai. Cakap Arab lah. Tapi tak pandai. Bila cakap macam tu, dia ittaqillah, dia datang balik. Dia berhenti. Ada duduk belah perempuan ittaqillah kan. Dia dalam bas Yaman ni, biasanya van tu, ada yang suka duduk ittaqillah. Dia lari. Ada macam tu. Macam yang saya ceritakan kawan saya apa? Ustaz Said Syam. Dia punya kawan dia, saya jugalah. Yang tu jadi bapak saudara mertua dia. Mana dia kahwin dengan anak saudara kawan tu. Dia cerita handphone tinggal dalam kereta. Kemudian orang tu pergi dah. Baru teringat handphone. Jadi Ustaz Syed Syam tolong telefon kan. Nombor ada kan telefon. Kawan tu angkat. Angkat dia kata, siapa ni? Dia kata, ini telefon kawan aku dia kata. Mana ada aku beli. Lepas tu dia cakap satu benda. Dia kata, Syed Syam kata dengan dia, tak apalah jumpa akhirat nanti. Datang hantar balik. Kan ikutkan orang Yaman ni muka lebih kurang je. Muka lebih kurang je. So kita tak kisah pun kalau buang SIM card. Tak ada hal. Tapi dia cakap benda tu, akhirat datang hantar balik. Kau dah kuat. Bukan takut, bukan cakap nanti aku bagi tahu polis. Tak. Cakap dia jumpa akhirat, datang hantar balik. Ini orang badui kata yang tahu tak? Kan cerita Mr Bean. Taksi tu ada apa, kereta dia tu pintu ada selak kan? Serius Yaman ada. Ada kat Yaman ada, dia kunci kereta dia kan. Cik betul letak mangga, betul belah. Kan? Lepas tu tangki kat luar pun ada. Tangki minyak tu kan, dalam tak ada kat luar. Ada tong kecil. Ada kan? Yang tu kan, ada satu tu dia naik tak lepas. Reverse. Sampai lepas bukit, turun balik. Minyak ada tak lepas. Kalau naik macam ni minyak tak lepas, dia reverse. Pun ada. Badui kan, badui. Tapi cerita dia ni lah. Walaupun dalam keadaan Amerika macam tu, cakap ittaqillah, dia stop. Nah, hatta Hajar Houthi sekarang ni kan kat Yaman ni. Dia serang orang, dia bunuh, dia pun tembak orang yang lawannya. Dia masuk ke rumah-rumah orang, dia rampas senapang, orang tak lawan, dia keluar macam tu je. Syekh Dr. Saleh Sawab daripada Universiti Teknologi Ulum Teknologi terkena baru ni. Dia pukul 3 pagi orang pecahkan pintu rumah dia. Ya takfiri, iftah dia kata. Takfiri, buka pintu. So doktor ni buka pintu, dia ambil senapang dia keluar. Mana doktor tu hidup lagi lah. Tak adalah macam lepas tu kena tikam, tak ada. Yang berlaku yang ada pembunuhan tu, diorang sendiri pun masih ada lagi sikit. Pasal diorang pun sebenarnya asal Houthi ni, dia bukan masalah agama sebenarnya. Diorang ni sebenarnya bengang sebab asalnya mereka duduk dalam Saudi. Persepadanan semula awal tahun 2000, disepadankan mereka ni asal dalam Saudi, dimasuk dalam Yaman. So dia bengang lah, tak puas hati. Tak ada duit lah lepas tu. Pasal tak ada grant masuk. Maka lepas tu dia marah. Dia pun nak buat negara sendiri dekat sempadan Saudi dengan Yaman. Itu cerita dia. Itu cerita asal dia. Lepas tu Iran masuk campur, tolong bagi senjata dan sebagainya. Di situlah mula asal dia sebenarnya. Mana kes tak puas hati dengan apa? Tak dapat bayaran je, duit je. Tapi masalah takut tu masih ada lagi. Kita kata kes macam kata Saudi ada fund tu, maknanya Saudi Syiah ada fund dia. Wallahu alam. Di sini kalau satu benda Saudi ada fund, saya tak pelik kalau dia kata nama negara. Ini masa masyarakat kita tak faham. Bila sebut negara Saudi, dia sama macam pemimpin negara lain. Tapi masalah ulama dia jangan kita samakan. Kita refer mereka dalam masalah fiqhiyah, bukan pada Malik Abdullah. Yang Malik Abdullah hukum benda sekian, apa hukum dia, sunnah ke tidak? Mana tanya dia? Orang kita tak faham bab ni. Kata pemimpin tu tak betul, itu tajuk lain. Masalah ulama tadi kita asingkan. Bila sebut Saudi je diorang nampak, ni Wahabi lah ni. Padahal sebenarnya yang buat kerja tadi bukan diorang. Bukan ulama tu ditanya dahulu nak buat apa. Kita tahu macam kita tahu ulama apa Saudi Arabia yang kita kata dignity dia tinggi. Contoh macam Ali Huzaifi, imam Masjid Nabawi. Ketika mana dahulu Ali Hashim Al-Sanjani dia datang ke sana, dia pergi ludah kubur Abu Bakar Umar. Ketika tu dia hadir. Dia naik mimbar ketika hari Jumaat, dia bantai depan tu juga, kawan tu keluar. Dia Jumaat. Dia lepas tu kena kurung dalam rumah lah.
Tapi dignity dia ada. Tolong sikitlah bezakan di antara pemerintah yang sibuk dengan diplomasi, keuntungan dan sebagainya, dengan orang-orang ulama dia yang tak terlibat dengan benda tersebut. Kalau kita tak pelik kalau kata negara kita kata Raja Saudi tadi takut hilang kuasa. Tak pelik. Itu bukan pelik. Mana ada raja yang kata saya tak kisah saya memerintah ke tidak. Ada pernah dengar itu? Tunjuk saya seorang pemerintah kata tak kisahlah, tak anak saya pun tak apa. Bagi saya seorang nama. Mana ada? Kan kerajaan Raja Kerajaan Saudi tadi macam tu dah sifat dia, tak pelik. Kita bincang ulama dia. Ulama dia punya stand kena faham. Kita akan terlibat dengan sebut. Masa kata kerajaan dia buat tindakan, buat perjanjian yang bersyarikat. Ulama dia dikonsult ke soalan? Tak. Ni kena jaga bab tu lah. Macam nak masuk filem-filem ke dalam negara Saudi. Ulama dia tak tengok TV pun. Adakah dia konsult ulama-ulama tadi berkenaan dengan apa yang nak jadi pada televisyen kita? Rancangan gelik boleh tak? Oh, tak ada. Ada orang dengar? Mana ada? So, tajuk ni kita asingkan. Kerana ayat kata kerajaan Saudi, you can say anything. Tapi tajuk dia, kerajaan Saudi bukan ulama dia. Ulama dia ada institusi yang tersendiri, kita kata. Tak boleh kita kata benda tadi macam kes Indonesia macam tu juga. Saya ingat tu, kelas hari tu ke? Kelas apa? Yang ada abang tu cakap, dia kata macam mana hari Sabtu kot. Kes ini. Pasal kita bincang berkenaan tajuk masalah jihad, masalah sekian, kita kata benda tu hanya dengan kerajaan. Laksanakan hudud pun kerajaan, bukan orang perseorangan. Kita belajar dalam kelas. Tapi ni benda yang buat kat rumah ini yang kita kata potong tangan ke, sebat orang zina ke, ini dibuat oleh kerajaan saja. So jadi bila cakap tu, ada seorang abang tu dia kata ustaz, habis tu ulama-ulama tak bercakap ni, mufti-mufti ni apa hukum dia? Saya kata dengan dia, abang tahu ke mufti cakap apa? Pasal media masa yang sebarkan. Mufti tak pernah tak buat kerja sebenarnya. Sebab kita kat Malaysia dua sistem. Satu sistem, mufti ni keluar fatwa saja. Penguatkuasaan agama bukan mufti. Jabatan Agama Islam, banyak orang tak tahu bab ni. Dia ingatkan benda sama je. Nampak je ni kerajaan punya ulama lah ni. Tak, benda tu lain. Hatta bila kita bincang dengan ASB kan, bila Mufti Selangor, dia cakap terus terang, dia kata kenapa dia orang keluarkan statement, dia kata tak boleh dalam ASB dan sebagainya. Dia kata kami panggil SC, Syariah Council, BSKL, dia panggil ASB punya orang, suruh terangkan. Duduk ramai-ramai, terang. Dia terang. Jadi SC, Syariah Council, dia kata boleh ada. Mana saham tadi, ASB boleh dikatakan halal kalau sekiranya jumlah saham, bukan saham syubhah, saham haram. Pasal alasan dia pasal ASB tadi, orang bidayuh, Dayak dan sebagainya boleh juga masuk. So duit orang boleh salur ke situ. So 5% je, tak boleh lebih 5%. Kalau lebih 5%, maka dia hilang kelayakan sebagai saham halal. Ini Syariah Council letakkan. Lepas tu bila tanya ASB berapa banyak, dia kata 19. So dia kata boleh turunkan tak? Tak boleh. Yang korang boleh tak bagi dia halal kalau dia kata tu? Tak boleh. So dia orang ketika tu tak wartakan lagi, dia tawakuf. Kemudian dalam tu dia kata tak boleh, tapi tak disebarkan. Lepas tu dia orang bising sekali lagi, kali kedua. Lepas tu kali kedua dia panggil kali kedua. Dia panggil kali kedua, dia kata, so terangkan lagi, kali ni saham haram dah jadi 29%. Boleh 5 je dia kata. Jadi kami nak cakap macam mana? Tadi kami nak kata boleh. Itu yang kami keluar. Itu dia kata, itu kami keluarkan benda tu. Maksudnya diorang buat, tapi masalah pewartaan, pelaksanaan dan sebagainya benda lain. Benda tu akan balik kepada tajuk masalah majlis agama Islam negeri. Nak diwartakan kena persetujuan majlis agama Islam. Maksud dia sultan atau agung kena perkenan. Bila orang dah buat kajian, mana ada orang kata macam mencuri halal, berzina, bercoupling atau tengok wayang peluk-peluk halal. Tak ada seorang pun kata. So kena tahu masalah dia kata ulama itu buat kerja, ya, tapi masalah disampaikan ke tidak, tajuk lain. Ini tajuk ni dual system kita ada. So mufti, Jabatan Agama Islam sebagainya, dia dua berasingan. Jabatan Agama Islam menjawab kepada menteri, ini jawab kepada sultan ataupun agung. So dia ni cuma kerja dia apa? Kajian dan penyebaran maklumat. Yang ini adalah masalah tangkap orang ke tidak. So konsep tu kena faham. Ini orang bising dan sebagainya. Jadi saya tak langsung, bila sebut tadi kan, Saudi Arabia terlibat dan sebagainya, saya kata tak pelik kalau dia kata kalau ia sekalipun. Tak pelik sebab apa? Atas nama kerajaan dia, bukan nama ulama dia. Jangan masukkan sekali. Pasal kita kata kerana mereka tadi kita kata bimbangkan kuasa dan sebagainya hilang. Ya, semua pemimpin takut hilang kuasa. Tak ada pemimpin kata tak kisah saya ada kuasa ke tidak. Kalau ada pemimpin itu nak tengok jumpa seorang, mana ada. Semua takut hilang kuasa.
Sebab kenapa bodyguard ramai dan sebagainya. Kalau tidak, mana ada bodyguard. Baik. Jadi kata apa? Maksudnya kalau sekiranya kalau boleh dengan jeritan minta tolong dan sebagainya, maka tak boleh dia pergi kepada pukul. Wa in amkana bid-darbi, kalau dia boleh pukul, mana mungkin disekat dengan pukul. La yajuz ila qat'i, jangan diguna untuk tetak orang tu dengan senjata dan sebagainya. Wa hakaza, dan semikianlah. Wa daf'u wajibun, dan mempertahankan diri atau menyekat tu wajib. In kana siyal 'alal irdi awin nafsi, jika sekiranya benda tersebut ke atas apa? Pelampauan tadi kepada maruah ataupun kepada apa? Nyawa. Dan normally pada maruah ni tadi balik kepada masalah apa? Pencabulan ke atas wanita. Kan, kalau dia pegang dada saya, awak lelaki perempuan? Lelaki. Ada benda. Dia raba saya. Tak. Itu tak ada sampai lagi. Kalau yang dinikan pada wanita, yes. Iran ni tu balik. Oh, Iran boleh? Yang baru-baru ni perempuan tu nak ngeraba, dia bunuh orang lelaki tu, dia kena gantung. Oi, tak boleh. Tak boleh. Iran. Oh, salah. Iran tak belajar. Dia tak belajar fiqah tu. Kalau dia belajar fiqah tahu lah benda tadi tak boleh. Pasal dalam tajuk ni apa, okey, untuk wanita ni special sikit. Pasal memang dia kebarangkalian dia dizalimi lebih besar daripada dia menzalimi. Dan sebab itu dia kata kalau perempuan tu dipegang lelaki dia pertangan ni tertikam tak ada hal. Dan sebagainya lah. Kalau lelaki dia raba saya, kenapa awak bunuh dia? Dia raba saya. Tak. Itu tak ada lagi. Orang jadi lawak je. Dia jadi lawak, bukan jadi ni. Macam ada kes kan, dia pas Yaman dah masuk internet di Yaman masuk, orang jadi pelik tau sikit. Dia macam tak tahu lah, kahwin tak dapat sekian. Jadi ada kes tu. Saya ingat dulu apa, ada seorang budak tu, dia dalam bas tu, orang Yaman tu gesel gesel kemaluan dekat budak lelaki lah. Kalau perempuan akan ni dia pun tajuk lain, ni lelaki. Dia gesel, tapi budak lelaki tak tahu sehingga lepas turun bas. Dia kata, "Ya apa ni?" Apa ni ada ni dekat sebelah sebelah baju tu. Yang tak nampak lah kan. Tapi kita kata kalau lelaki yang kena, tak sama dengan perempuan yang kena. Faham masalah kan? Maruah tu kepada wanita dia akan dahsyat. Pegang, raba, tangkap dan sebagainya, peluk. Dah termasuk dah. Berbeza dengan lelaki. Kenapa? Awak bunuh dia, dia peluk saya. Budak tak ada. Janggut dah macam rimau, singa, kemudian kena peluk dengan orang, jadi ni. Tak ada. Kita tak ada. Pasal perempuan lain. Perempuan dipeluk sebagainya, anda pertahankan diri anda, nak peluk juga. Hatta dia kata saya nak peluk saja. Walau dia peluk sekalipun. Kalau lelaki tu dia peluk saja, lepas tu saya pergi apa kan? Tak ada. Lelaki lain sikit. So lelaki lain. Ataupun nyawa. Dua perkara ni wajib. Maruah dan nyawa wajib. Okey? Li'anna tarkal mudafa'ati 'anil irdi ibahatun lahu. Kerana meninggalkan, mempertahankan maruah seolah-olah kita menghalalkan. You cannot say that jadi halal maruah tadi kepada ni. Walaupun kita kata saya redha, tak boleh. Meredakan benda berkenaan adalah haram. Pasal maruah tadi bukannya benda yang boleh dihalalkan sama sekali. Ya. Dia kata wala yamliku ahadun ibahatul irdihi li ahadin fi halin min ahwal. Dan tak memiliki seorang tu menghalalkan maruah dia kepada siapa-siapa pada mana-mana keadaan sekalipun. Harta kita boleh, saya tak kisah. Maruah tak boleh. Tapi kalau macam lelaki tu kena goda je kan? Goda, tak cakaplah ini akhafullah. Serius, dapat payungan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Betul tak? 7 golongan kan? Kan? The fifth, nombor 5. Orang, kata rajulun, seorang lelaki yang da'at fi imra'ah, dipanggil seorang, diajak oleh seorang wanita, dha taman sabin wa jamal, yang ada kedudukan dan juga kecantikan. Faqala, lalu dia kata inni akhafullah, aku takut Allah. Serius kalau dapat peluang itu kan cakap inni akhafullah. Payung dah cakap kepala dah kita dah. Confirm nak payungan. Tapi pasal tak handsome orang tak goda lah. Saya ajar benda dekat 7 golongan dia ni. Saya kata pemimpin yang adil. Okey, tak pemimpin tak dapat lah. Kemudian pemuda yang besar, dah tua-tua tak boleh. Pemuda yang besar dalam ibadah Allah Taala. Hati gantung masjid boleh dapat. Kemudian berkasihan kerana Allah Taala, bertemu kerana Allah Taala, pisah kerana Allah Taala, dapat. Nombor 5, dipanggil, digoda oleh seorang wanita yang punya kedudukan yang pangkat. Lalu kata hari ni tak dapat lagi, muka tak handsome. Kemudian nombor 6 boleh dapat pasal dia sedekah, sorok-sorok sedekah sampai kiri tak tahu kanan sedekah apa. Yang terakhir menangis kepada Allah Taala, menangis niati Allah Taala seorang-seorang, dengan ramai seorang-seorang, lalu mengalir air mata. Jadi yang tu dah banyak itu ada yang tak boleh lepas. Antara nombor 5 dia kata. Tak handsome. Jadi tak dapat dia pun panggil. Orang tak goda. Jadi macam tak pasal kalau orang goda, ini akhafullah lah cakap. Kalau perempuan dikacau lain, lelaki dikacau lain. Lelaki boleh cakap ni kan, takkan lelaki macam saya lemah kerana dia paksa saya. Mana ada? Gila betul. Mana ada? Kalau perempuan diganggu, gangguan tadi boleh sampai peringkat tu. Macam kisah yang mana tentera Islam dikeluarkan hanya kerana seorang Yahudi, dia ganggu seorang wanita je, tak pegang pun.
diikat ujung tudung kan. Kisah yang masyhur berkenaan dengan diikat tudung, kemudian perempuan terbangun terselak kain, lepas tudung gelap. Hantar tentera sedik kampung berkenaan. Hanya kerana perbuatan mengaibkan wanita tadi. Wanita punya maruah lain, lelaki punya orang buat lawak je. Dia raba badan saya. Lelaki, kenapa kena raba? Janggut banyak macam singa, nangis. Ada lah pula. Macam kes kat US kan yang apa, cikgu perempuan apa ada hubungan tapi dia okey, dia ada beza. Macam budak tu berumur. Budak berumur tu budak berumur. Yang kes dia budak berumur. Yang kes kalau kat universiti dia tak timbul tajuk. Okey, dia di sini biasa budak berumur, under age. Budak berumur ni dia tuntutan akan berlaku daripada keluarga dia. Sebab dia tak tahu benda hal baik, buruk dan sebagainya. Tengah masih besar, diperdaya untuk benda yang haram dan sebagainya. Maka dia mungkin tak dilaksanakan hukum lah. Tapi kalau kata yang ke atas wanita tu iyalah akan kena lah. Atas dasar konsep berkenaan dengan budak tu tak tahu apa. Jadi budak tu nampak macam sekian. Tapi dalam Islam sebenarnya dia bermula dengan budak tu mula balik. Kalau budak tu dia tak balik lagi, tak ada hukum kat atas dia. Kalau dia balik, dia tanggungjawab sendiri. Itu kita dalam sistem US tengok negeri. Negeri ada negeri 16 tahun. Ada negeri 18 tahun. Dia tak sama setiap negeri. Semua negeri ada tengok umur masing-masing. Islam dikira dengan budak tu dah mula beza suara tak? Dah mula ada perasaan berwanita ke tidak? Kalau ada, dia tanggung. Walaupun dia digoda. Walaupun dia digoda, cikgu yang goda kan. Tengok keadaan. Kalau dia kata umur dia tak balik lagi, cikgu goda, tu masalah lah. Kita kata cikgu tu akan kena lah. Tapi konsep tu kita kata tak adalah sampai peringkat macam tadilah bunuh cikgu tu, kena goda saya. Still kau jantan. Kalau pasal lelaki dengan perempuan, beza perempuan tak, dia punya maruah lebih besar daripada lelaki sebenarnya. Konsep tadi. Tapi yang rasa malu lebih lelaki lah. Cuma perempuan tadi dia punya kedudukan lebih besar untuk dipertahankan. Pasal dia tak mampu untuk pertahankan diri sendiri, maka lelaki kena pertahankan. Atau bila kata sebut maruah tadi, kita kata termasuk yang dia kata dia tak boleh halalkan maruah tadi. Maksud dia kata tak apa, saya redha anak saya dirogol sebagainya, tak boleh. Tadi kata redha. Pasal benda tetap haram sampai bila. Tak ada dia menghalal. Walau saya kata tak apa, saya maafkan pun tak boleh. Benda lain boleh maafkan, duit boleh maafkan, maruah tak boleh. Tak boleh macam tu, ya. Wa tarkul mudafa'ati an-nafsi istilamu lizalimi. Mana dan meninggalkan pula mempertahankan diri daripada orang yang mempertahankan nyawa, Dia adalah penyerahan diri kepada orang yang zalim. Wa huwa la yajuz, dan dia adalah tidak boleh. Illa in kana sa'il muslimah, kecuali lah seorang jika sekiranya yang zalim tadi apa? Yang serang tu dia adalah muslim. Falahu adamul mudafa'ah, maka boleh untuk dia tak tahankan diri. Waqad yustahabbu lahu dzalika, bahkan barangkali digalakkan untuk dia tidak melawan kalau orang tu muslim. Pasal kat situ ada beza lain. Pasal tajuk ini kalau kita aplikasi kepada negara, pemerintah yang zalim, kita angkat senjata untuk bunuh dia. Faham beza sikit. Ini konsep yang kena faham betul. Pasal kes yang sekarang ni macam tadi saya mengajar dekat Jalan Gasing, KWSP. Saya cerita-cerita berkenaan tajuk jihad dan sebagainya. Kemudian tiba ada pak cik tu angkat tangan. Dia kata, "Ustaz, tadi ustaz kata ustaz tak sokong ISIS ah." Tak sokong ISIS, saya kata. "Ustaz sokong tak, saya tak sokong." Kenapa? Saya kata kerana pertama, dalam masalah jihad, ini kita akan belajar nanti. Jihad ini perlu pada first thing first ada kerajaan. Pasal dia bukan dilaksanakan oleh orang perseorangan. Macam mana nak potong tangan, kena ada kerajaan. Bukan hanya kita belajar dan kita buat. Macam juga sebat orang, tak boleh. Macam tu juga masalah jihad. Dia tak berlaku dengan hanya kita suka. Tapi kalau dah jadi khalifah, macam mana? dia dah jadi khalifah. Masa dia self-proclaim. Tahu self-proclaim. Kita dakwa diri sendiri. Semua orang boleh dakwa. Imam Mahdi pun ada. Bukan setakat tu, kalau pergi Indonesia, malaikat pun ada. Self-proclaim kan. Dekat Indonesia ada dekat agama Bali apa tak? Syurga Bali. Malaikat straight. Aku tak tahu macam ni malaikat tidak. Dapat jumpa orang macam tu kan, lempang muka dia tengok. Rasa dapat lempang malaikat tu. Kan? Tuhan agama Melayu kita ada Tuhan kan. Kena sergah sikit terus stroke. Stroke tadi duduk atas kursi roda dah. Ingat kan ganas sangat. Stroke. Ayah Pin pun stroke, saya dengar cerita stroke juga. Asal stroke? Kan kata ganas kan. Ubat dia boleh bangun kurang tengah tu. Bangun kan. Bangunlah balik di sini kun fayakun kan. Tak boleh pula. Anyway macam lah. Maksud dia dan tanya. Jadi saya kata dia tak boleh pasal kes ni tadi. Pasal dalam konteks untuk melaksanakan jihad tadi perlu ada negara. Kecuali satu keadaan di mana musuh masuk negara Islam. Musuh masuk negara Islam, kemudian dia mula serang. Kampung mula-mula sekali kena pertahankan. Lepas kampung tadi, kampung berikutnya. Sampai last sekali satu dunia akan kena. Yang macam kes begitu ke Afghanistan, dia masuk ke Rusia, itu musuh masuk negara Islam. Ataupun Palestin, Israel masuk negara Islam. Masa di situ timbul tajuk
jihad itu boleh keluar hatta tanpa izin pemerintah. Chechen boleh pergi Chechen dan sebagainya. Ya. Masa dia bila musuh masuk negara Islam. Cuma Chechen itu dia dua konteks. Satu konteks dia asal negara Rusia. Kemudian dimerdeka ke tidak. Soalan merdeka ke tidak tu. Dia merdeka dimasuki, yes, jalan. Ada seorang kawan saya dulu. Dia tak tahu dia ingat saya tidak. Kalau dia ingat boleh masuk syurga, tapi boleh syurga free kan. Dia dan kawan kelas besar gila budak tu. Muhammad Chechen tinggi. Dia kalau dia kalau apa, kalau dia nak keluar kelas kan, kalau ada budak kata halang, dia tolak gitu je. Besar. Tapi dia kata aku ni besar, abang aku lagi besar, dia kata. Tomato negara aku besar tu, dia kata. Gila besar. Dia lawak jugalah Muhammad Chechen. Ketika apa Rusia masuk Chechnya, dia minta izin balik. Dah, Syekh Majid saya cium kepala dia. Dia tinggi, Syekh Majid tarik kepala dia, cium dah kepala dia. Dia balik. Dan dengar dia mati syahid. Okay, jadi konsep dia, maksud dia bila musuh negara Islam, anak boleh keluar tanpa izin mak bapak. Ketika tu. Mana keluar tanpa izin boleh. Adapun ketika wahai ini tak boleh. Ketika yang sekarang, okay, kita bincangkan berkenaan masalah pemimpin pezalim. Kalau dia kata dalam tajuk ni, kalau dia jihad tadi syarat dia kerana kerajaan. Kedua, kalau dia kata pemimpin tu zalim. Jadi saya kata tadi, macam dalam sejarah Islam ada pemimpin zalim telah berlaku. Contoh macam kes Yazid bin Muawiyah, panglima tentera zaman dia tu. Maka banyak orang sebut Yazid itu sendiri pun kan, Hajjaj As-Saqafi bukan setakat bunuh para sahabat punya anak. Berapa orang anak sahabat bunuh. Kaabah dia pernah robohkan, tahu tak? Dia serang dengan menjanik, dengan ketepak. Dia serang batu tu, roboh Kaabah. Kalau nak isytihar jihad, ketika itu dah boleh isytihar dah. Para sahabat Nabi SAW yang tengok benda tu, boleh isytihar jihad dah. Tapi tak seorang pun mereka isytiharkan jihad. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lah. Nak si Abdullah bin Zubair. Anak Asma. Dan Asma ni kan, Asma ni kahwin anak Bakar kan. Zubair tu sendiri adalah sepupu Nabi. Anak mak saudara dia. So jadi dia relate kuat juga dengan Nabi SAW. Jadi kita kata anak dia tu anak dia Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ketika tu kan nak pertahankan boleh dah. Boleh nak keluar isytihar jihad. Lepas tu zaman Abbasiyah, zaman ketika Mu'tazilah pegang kuasa, berapa ramai ulama kena sebat. Suruh kata Quran makhluk. Imam Ahmad Syafi'i pernah ditangkap, tapi dia berjaya bertrik soal, dia lepas. Berapa ramai kena? Muhammad 3 raja 4 raja. 3-4 raja tukar. Bayangkan. Tapi dia tak pernah isytiharkan jihad. Faham tak? Pasal ni kenapa yang dalam buku ni, dalam fiqh mazhab Syafi'i pun, para ulama sebut bila orang yang tu Muslim, maka ketika tu digalakkan dia tak usah. Sebab kenapa? Ni kes tadi. Pasal kalau kita apply kepada semua keadaan, maka akan timbul bila kerajaan itu. Siapa? ISIS lawan Syiah. Asalnya kan. Wallahu alam. Okay, pasal dia blur tau, blur. Dia pernah jadi satu syariat kaedah. Pernah. Saya belum komen lagi tapi saya tengok dia asalnya dia nak lawan Syiah pula. Ya, saya tahu. Dia key lah. Pasal kita kena faham, key lah. Pasal dia orang ni sebenarnya satu sayap, satu cabang dari Al-Qaeda. Serpihan Al-Qaeda. Dia bukan asal Qaeda keseluruhan. Even Al-Qaeda sendiri pun tak clarify dia orang. Saya punya kawan saya dulu dia kat dia tempat tu asal dia. So dia punya geng kecil tu kan orang-orang kampung semua join tu jadi ramai tu dia kata. Tak juga. Ada kes lain. Lepas tu kita kata benda tadi ada kes tambahan lagi selain itu. Mana benda-benda yang kita kata agak pelik, kata dari segi masalah, contoh macam pertentangan dia dengan Mujahidin lepas tu, kenapa? Dengan Syria kan, dia serang Mujahidin, kenapa tak serang Bashar Assad? Tu konsep itu kena jaga sikit bab ni. Pasal orang, memanglah kita kata kisah bohong tentang dia pun berlaku. Cuma tajuk asal kita kata nak wujudkan satu kumpulan khas kerja untuk berjihad macam tu kan, just random dengan pemimpin yang mengaku Muslim. Saya kata Muslim, mengaku Muslim, tak boleh. Pasal once kita buka macam tu, Khawarij tak salah. Bai'ah umum pun tak ada. Bai'ah umum tak ada. Dia tak macam ni. Khawarij keluar dahulu ketika dia orang bunuh Osman. Soalan saya tanya, kenapa? Tuan tahu tak kenapa? Dia kata Osman tak berhukum Islam. Osman banyak benda buat kronisme, nepotisme dan sebagainya. Dia kata Osman lantik saudara mara dia je dan sebagainya. Kes itu menyebabkan dia orang keluar daripada Iraq, keluar daripada Mesir, kumpul di Madinah, tahan orang Madinah jangan keluar dan sebagainya. Kemudian buat apa? Dia pergi rumah Osman, paksa Osman letak jawatan. Osman tak letak jawatan, dia bunuh. Lepas tu orang tak take over negara. Apa dia buat? Dia suruh Ali ambil jadi khalifah. Kalau itu kita kata boleh kan, macam ni boleh. Yang ni pun semua orang akan ada idea masing-masing.
Every group akan kata, aku nampak dia ni tak hukum Islam. Jom, kita ambil kat senapang, bunuh dia. Lepas tu nanti kita merintah pula. Datang orang tu kata, aku rasa kau tak hukum Islam. Bunuh balik. 7 jam kerajaan tukar. 7 jam kerajaan tu akan tukar-tukar macam tu. Sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni? Kenapa? Dan tajuk bila pemimpin tu masih mengaku Muslim, rakyat tadi tak disuruh untuk angkat senjata. Even Syiah sekalipun. Pasal Syiah kita kata dia tak selagi, dan masalah lagi besar dia tu adalah apa? Orang kita sekarang ni sebut Bashar Assad. Saya tak pernah kata Bashar Assad baik. Dia bapak dia sama je. Bapak dia lagi jahat. Bapak dia jahat dulu. Bunuh orang di Madinah Hama tu, dia bom 40,000 orang mati. Kapten bombing dia mati semua kali. Dia pun buat sama. Dia memang tak pernah baik. Tapi masalah sekarang ni apa dia zahirkan? Bulan puasa Ramadan, sembahyang tarawih. Bulan sekian-sekian, sembahyang raya. Dia tak zahir, dia tak pernah kata dengan mulut dia, saya tak Islam. Tak pernah cakap itu. Problem itu yang menyebabkan kenapa ulama diam. Kalau dia isytiharkan dia kafir, kufran bawahan, kufur yang nyata, lama dah ulama Islam keluarkan isytihar jihad. Problem sekarang dia tak mengaku dia kafir. Dia tak mengaku dia tinggalkan Islam. Hatta dia tak mengaku dia Syiah. Ada idea kata dia mengaku dia Syiah? Tak. Yang orang keluarkan video kata pengikut bawahan dia suruh sembah gambar kan. Soalan, dia cakap tak? Isteri dia Sunni lah. Semua orang sebut. Jadi tajuk tu kenapa ketika tu contoh macam Sayyidina Ramadan Buti dan sebagainya kan, kita tengok ulama-ulama Syria sebagainya senyap cakap. Sebab ada tajuk tadi, tajuk yang ni tambahan ni tadi. Pasal dalam konteks Islam kita kata selagi dia tak zahirkan kufur yang nyata, anda tak boleh turunkan dia dengan senjata. Tegur, marah tak ada hal. Cakap, oi tak betul lah. Naik khalifah atas mimbar. Kemudian cakap apa, dia pergi kedepankan khutbah sebelum daripada solat hari raya. Kan kena tegur depan-depan. Tak ada hal tegur lah. Jatuhkan dia dengan pedang itu masalah lain. So konsep sekarang ni masalah kita tak ISIS dan sebagainya, keluar dengan senjata tanpa pemerintah. Jadi kata sepatutnya siapa yang masuk? Sepatutnya yang masuk menentang rejim Bashar Assad ni adalah negara Islam yang lain. OIC. Mana Malaysia dan sebagainya. Pasal itu yang kita akan belajar lepas ni, tajuk Qital Ahlul Burah. Mana wa in ahad minal musyrikin kalau dia dan surah Al-Hujurat. Allah terangkan berkenaan tajuk macam mana kita perangi mereka. So perangi mereka dia ada beza macam kita dia berperang dengan contoh macam golongan Khawarij dan sebagainya. Dia ada beza berang dengan orang lain. Tak perang tadi tak diperikan perang macam mana perang biasa. Bahkan tak dibunuh tawanan mereka dan tak dirampas harta. Kalau perang dengan orang kafir, kita rampas harta, kita bunuh tawanan dia. You can kill dia punya tawanan. Tapi kadang kata dalam perang dengan orang-orang yang mengaku Islam ni tadi, tidak dirampas harta, tidak dibunuh tawanan. Yang ini tu sebab kenapa kes dia, pasal orang tak belajar kitabul jihad. Pergi dah jihad tapi tak belajar kitabul jihad. Tak boleh. Kena tahu dahulu apa benda boleh, apa tak boleh. Dia peganglah satu dua hadis. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh sekian, tak boleh sekian. Itu je dia belajar. Dia tak belajar berkenaan syarat awal untuk jihad tadi. Kena ada arahan pemerintah. Jika tidak, kena tunggu musuh kafir masuk negara Islam. Muslim pun tak boleh. Tak boleh. Lepas tu jadi konteks tadi ada orang kata, tadi pakcik tu dia kata habis orang-orang bukan Islam masuk tentera tadi tu ke dalam tu, dia dipanggil oleh kerajaan tadi. Masalah lagi konsultan. Ini problem masalah tadi, pasal bila dia dipanggil masuk oleh kerajaan yang memerintah, maka tak timbul kat situ masalah lagi. Kalau dia menceroboh, itu lain. Dia dipanggil sebagai penasihat, dipanggil sebagai sekian, maka masalah kat situ. Ini dia kata fitnah. Pasal kes berlaku dulu waktu time perang Teluk. Bila Iraq masuk Kuwait. Kemudian Kuwait minta tolong pada US. Ketika itu nak kata lawan dengan US, nak sokong Iraq, tak boleh. Sokong Iraq lawan US, tak boleh pasal Iraq ketika itu melampau. Dan maka pakcik tu dia tolak. Dia kata tu, habis ustaz sokong ISIS ke sokong Bashar Assad? Saya kata saya sokong dua-dua. Mana boleh ustaz jadi orang atas pagar, dia kata. Saya kata sini, Robin Hood dengan Sheriff of Nottingham. Pakcik sokong mana, dia kata. Seorang ni perompak yang image baik, seorang lagi orang zalim. Baik tak sokong seseorang pun, tu diam. Orang lain gelak. Jadi dia nak main sangat kan, dia main. Mana boleh ustaz duduk atas pagar? Apa tak boleh atas pagar pula? Benda tu kan masalah pagar, dua-dua sekali benda tu masalah. Matlamat kita menyamakan umat Islam tak boleh menghalalkan cara. Pasal once kita buka benda ni kata tak apa saja, orang ni keluar jihad kat sini, orang ni keluar, semua orang akan buat jihad masing-masing. Kat negara sini pun kata tak puas hati, bom. Mana boleh? It's not supposed to be like that. Pasal Islam, jihad ini adalah amal paling afdal. Bila amal paling afdal? Contoh solat. Ada rukun dia.
Ada syarat dia. Ada semua sekali. Takkan tiba-tiba amal paling afdal dalam Islam tak ada syarat. Suka hati kau. Mana boleh? Pasal dalam hadis Nabi SAW, bila kita baca surah Saf kan, tafsir surah Saf, besok tak ada. Kalau ada, patutnya baca besok. Kan bila para sahabat kata, kalau kami tahu amal paling Allah Ta'ala sukai, kami akan buat. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Allah Ta'ala suka ke orang yang berperang di jalannya dalam keadaan baris, seolah-olah mereka ni binaan yang kukuh. Ayat tu turun sebab orang ramai tu sibuk kata, kalaulah kami tahu apa Allah Ta'ala suka kami nak buat benda berkenaan. Jadi Allah Ta'ala pun turun dekat itu dia. Dan bahkan ayat sebelum tu kata, lima taquluna ma taf'alun. Kenapa kamu cakap benda kamu tak buat? Besar kemungkinan Allah Ta'ala kamu buat, cakap benda kamu tak buat. Balik pada masalah jihad. Pasal orang sibuk kata nak jihad, Allah Ta'ala turunkan ayat jihad. Kenapa tak lagi tangguh tahun depan? Anak pun nak besar ni kan, baru nak kahwin, tak dan lagi kan. Anak baru nak besar, anak baru setahun, takkan nak tinggalkan jihad. Masalahnya tajuk tadi. So kalau macam dia claim sendiri dia jadi sebab dia dah dapat jajah semua tanah ni kan, so dia nak jadikan negara. Masalahnya tak jajah tanah, dia jajah kawasan minyak je. Tu problem dia tak jajah tu. Kalau tak jajah satu kawasan, satu seluruh Iraq lain cerita. Iraq masih ada government dia sendiri. Tapi kalau dia nak pecahkannya tu tak boleh pecah, tak boleh ambil sikit. Macam dalam Malaysia kita ambil polis ya? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Sebab kenapa? Kalau macam tu ini akan jadi masalah. Pasal dia kata tak timbul kekuasaan yang bagaimana kestabilan kekuasaan tidak ada. You can do as selagi masa. Syarat dia kena ada kestabilan. Ya, kerajaan, kestabilan dan sebagainya. Maksud dia sekarang ni macam ini sekarang ni. Anytime. Sekarang ni anytime. You can say anything, tapi anytime boleh jadi. Semua sebab kenapa para ulama, kita tengok para ulama semua diam. Bahkan semua para ulama kata tak setuju. Mula-mula dulu kata Syekh Arifi. Kalau orang kata Syekh Arifi kan. Syekh Arifi claim balik, dia isytiharkan balik, salah. Ustaz Fikri siapa? Mana? Ustaz Fikri. Ustaz Fikri siapa? Al-Mughiri. Tak kenal. Saya dah tengok dia punya. Tak boleh. Syekh Muhsin Abbad pun kibar. Muhsin Abbad ni tak boleh. Kibar ulama tak benarkan. Kita ulama Kita tak boleh tak benar. Pasal tajuk sekarang macam tau. Dia konsep dia sekarang ni keluar tanpa sebarang, just group and do it. Tak boleh. Once kita buat benda betul, habis. Kalau kita kata mempertahankan at that time, ketika tentu kezaliman dibuat, kita pertahan ketika itu, yes. Tapi kita buat satu strategi untuk buat negara, tajuk lain. Take over kena satu negara, tak boleh pada sempat itu. Dia nak lawan Syiah tu boleh. Pertahankan diri daripada Syiah. Ya. Boleh maksud tu. Tapi masalahnya sistem dia tu siapa? Tak ada, tak kuat macam tu. Itu sebab kenapa kita kata nak pengisytiharan jadi khalifah pun lambat. Kan? Kan tak daripada awal kan. Diorang pun tengah takut-takut sekarang ni kalau dia kata dia isytiharkan dah orang siapa. Dan saya rasa Abu Bakar Al-Baghdadi tu bukan khalifah betul ataupun atas sekali. Ya ambil perang. Pasal apa? Pasal kalau dia kata diorang ada cadangan, memang kita kata tahu. Kalau dia kata siapa naik mesti dia akan ada cubaan bunuh. So diorang biasanya takkan letak nombor 1 ke atas. Ya. Itu tajuk dia kan, biasa. Tapi secara asalnya dia pakcik tu kan, dia kata ustaz sokong siapa? Dia tekan macam tu. Dia kata sokong siapa? Saya tak sokong mana-mana. Dia kata tekan lagi, saya Robin Hood dengan Sheriff of Nottingham. Dia pun diam. Dia kata seorang ni zalim, seorang ni perompak yang buat baik. Still tak boleh. Dan Islam matlamat tak menghalalkan cara. So kenapa kita kata dalam tajuk ni dia mudaratkan pada masyarakat tadi agak besar. Pasal kita kata yang berlaku pada orang Syria contohnya kan, pertempuran dengan sesama mujahidin, tak patut berlaku lah. Pasal dia nak supaya, pasal dia kena paksa orang beri bai'ah pada dia. Orang tak nak bai'ah, dia serang. Dan sepatutnya dia kena lawan dulu dengan yang kafir tadi, atau yang kita kata yang Syiah tadi lah kononnya. Kena orang tu dulu, bukannya kepada mujahidin dahulu. Perbuatan diserang mujahidin dahulu tu masalah. Tu masalah tu sebab kenapa dalam tajuk ni, kalau solat ada syarat, ada rukun dia, berita jihad ada rukun. Takkanlah amalan paling afdal tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada apa, just buat bila kita nak. Tak boleh. Kena ada syarat dia. So kalau tak letakkan benda tu paling afdal, mesti ada sebab-sebab dia dan mesti ada garis panduan dia. Pasal paling rumit sebenarnya nak membunuh orang, halal darah orang lain, apa cara dia? Tumpah darah tu lagi besar, lagi dia musnahkan bumi ni seluruhnya, alam ni lebih ringan Allah Taala daripada ditumpahkan darah seorang manusia. Mana itu kata-kata benda tadi kena jaga Pak tu. Jadi konsep jihad itu kena tengok kat situlah asal pertama dia. Jelas Baik, kita berhenti kat sini, nanti sambung kemudian minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.